ada soalan terus tanya dekat chat boleh Kalau tak nak tanya dekat chat, buka mic tanya pun boleh, tak ada masalah, ikut keselaan masing-masing. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama ini. Okey, 9x. Okey, lepas tu dia buka kurungan, ada x tambah 2, dia tutup kurungan tambah 5. Okey, so dia suruh kita permudahkan soalan ini. Maksudnya bila dia suruh permudahkan, kita kena fakturkan dia dalam bentuk yang paling dalam bentuk pemfaktoran lah, sebab dalam bentuk pemfaktoran tu adalah dalam bentuk yang termudah. Okey, so kita tengok dekat situ ada kurungan, maka kita kena kembangkan dulu. Ni dah masuk topik bab 1 kan, bahagian 1 iaitu kembangkan. So 9 kita darabkan dengan x ni lah kan. So 9 darabkan dengan 1 lah, 1x tu kan. So 9, so x darab x kuasa 2 lah. Kemudian kita darab dulu 9 darab dengan 2. So dapat 18x. Okey, kemudian buat yang ni sebab dia duduk kat luar kurungan, kita salin macam biasa je lah. Tambah 5. Dah sampai sini, baru kita pilih. Ada 5 strategi yang kita boleh guna dalam pemfaktoran kan. Ni pemfaktoran yang nombor berapa kita boleh buat. Okey, so kita ada nombor dengan nombor. Adakah nombor dengan nombor boleh difakturkan? Kita kena semak macam tu lah. Okey, so ni 9, 18 boleh difakturkan, 5 tak boleh. Maknanya tak boleh guna nombor dengan nombor. Nak guna huruf dengan huruf, ni ada X, ini ada X, sini tak ada X. So tak boleh. Okey, yang ketiga, kuasa 2 kan semuanya. Okey, kuasa 2 kan semua, 9 boleh dikuasa 2 iaitu 3 kuasa 2. Tapi 18X ni tak boleh, 5 pun tak boleh dikuasa 2. Maka kaedah yang ketiga dah tak terpakai. So kita akan pakai kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat iaitu pemfaktoran menggunakan kaedah cuba jaya. Cumanya kita kan boleh semak dengan kalkulator, so kita terus tekan saja kalkulator kita. Okey, buka 2 kurungan. Terus kamu tekankan pada kalkulator kamu 9x kuasa 2 ni tambah 18x tambah 5 ni dalam pemfaktoran. Okey, dalam equation dekat soalan kamu tu. Dalam kalkulator kamu. Okey, tahu kan? Okey, pergi dekat kita punya ni EQN ni. Okey, tekan mode 3 kali. Kan 3 kali ke? Sekejap 1, 2, 3. Betul lah 3 kali mode. Okey, lepas tu nampak EQN, tekan 1. Dia tanya unknown kan? Kita tak nak cari ni unknown ni untuk persamaan linear. Kita tak nak sebab kita x kuasa 2. Jadi kita ke kanan. Akan jumpa degree. So degree kita 2 kan? So masukkan nombor 2. So dia akan tanya A dia apa? A dia kita ambil yang depan ini. Okey, 9. Okey, lepas tu sama dengan B dia, ambil yang tengah lah 18. Okey, yang hujung tu 5 dia adalah C dia. Okey. So dia terus bagi jawapan. Ingat, dia bagi jawapan nampak dalam perpuluhan. Kita tak nak dalam perpuluhan, kita tukar kepada pecahan. Tekan ABC. Okey, ABC ni nampak dia bagi situ. So kita dapat dalam kalkulator kita, X adalah negatif X ialah X1 dia adalah negatif 1/3. Kita tengok X2 dia berapa pula. Macam tu. Okey, ni kita ulang kaji sikit lah ni. Okey, X2 dia. Bukan yang ni. Salah. Ini kalkulator baru. Ni. Okey. So tekan ABC. Nampak dapat tu kan. Negatif 1/2/3. So tukar kepada pecahan tak wajar lah. Okey, kita tak boleh jawab macam ni. Negatif 1/2/3 macam ni. Kita tak nak. Kita nak dalam pecahan tunggal saja. Okey, 1 saja. Tukar kepada pecahan tak wajar. So kita akan dapat 1/3 tambah 2, 5. Okey, so kita akan dapat 5 per dengan pecahan dia berapa tu? Pecahan dia 3. So 3 lah. Okey. 3. So ada negatif tak ke depan tu? Ada. Okey, dah dapat macam ni baru kita masukkan ke dalam pemfaktoran kita. Okey. So mandangkan kat sini menggunakan huruf X, so kita letak X lah. Okey, dan ada orang lemas kat bawah tu. So orang lemas tu kita akan bawa dia ke kita bawa dia ke depan. Okey. Bawa dia ke depan. So kita bawa ni lah X ni 3 ni. Okey, 3 ni. Ni kan. Kita buat X1 dulu lah. Okey, X1 negatif 1/3 kan. So 3 tu kita buat masuk dulu. Buat masuk 3 ni dalam kurungan ni, letak dekat depan ni. Okey. Kemudian ni negatif 1. Kan nak masukkan negatif 1, tukar simbol lah. Dia negatif masuk dalam ni jadi positif 1.
Okey, boleh Alright. So X2 samalah 3 kan. Ni 3 yang bawah ni, yang lemas ni, bawa naik dia dulu. So letak kat depan. Kemudian yang tinggal adalah negatif 5 kan. So negatif 5 buat masuk kat dalam bahagian belakang, negatif bertukar simbol jadi positif. Jadi positif 5. So ini adalah jawapan dalam bentuk termudah. Ini maksud dia. Okey. Kita kena nyatakan dalam bentuk pemfaktoran. Okey. Boleh ikut? Ada soalan untuk soalan 1 ni? Sebelum kita nak masuk pecahan dekat bawah ni kan. Sikit lagi. Ni dia macam panaskan enjin dulu. Boleh ikut alhamdulillah. Okey. So kita tengok kepada soalan yang kedua. Kalau sekali imbas kita baca ni, kita memang tak boleh fakturkan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf pun tak boleh fakturkan. Maknanya kita kena kembangkan dulu. Baru kita boleh fakturkan dia. Okey. So 4 ni kita salin balik sahaja. Okey. Lepas tu kamu selesaikan ni lah, yang kurungan ni. Yang kurungan ni maksudnya apa ni? Ada dengan kurungan, kita buka kurungan besar. Dalam ada 2 kurungan. Okey, 2 K tolak 1, tutup kurungan, lagi 1. 2 K tolak 1. Tu maksud dia. Tolak dengan 16. Sebab dia kuasa 2 kan. Ni. Jadi kita kena kembang dululah. Ni. Yang ni, kita kena kembang dulu. Jadi darab macam biasalah. Okey. So 2K darab 2K kan. Lepas tu 2K darab dengan negatif 1. Negatif 1 darab 2K. Okey. Negatif 1 darab dengan 1. Seperti biasa. Okey. So yang lain tu kita salin je, letak je dulu. Jangan usik dia. So kita ada kat sini 4. Okey, buka kurungan besar. Okey. 2 darabkan dengan 2K darab dengan 2K dapat 4K kuasa 2. Okey. Kemudian 2K darabkan dengan negatif 1. Okey. 2K darabkan dengan negatif 1, kita dapat negatif 2K. Kemudian negatif 1 kita darabkan dengan 2 dapat juga negatif 2K. Okey, negatif 1 darab dengan negatif 2K. Kemudian negatif 1 darab negatif 1 kita dapat positif 1. Tutup dulu kurungan, tolakkan dengan 16. Jadi sekarang kita kena darablah dengan 4 tu. Okey, sebab kat luar ni kan ni maksudnya darab. Ni sepatutnya kita darab terus, tapi sebab ni ada kuasa 2. So kita kena selesaikanlah kurungan ni dulu. Okay, jadi kita darablah. 4 darab dengan 4, 16. Okay, K kuasa 2 tak payah usik lah. Okay. Kemudian 4 darabkan dengan negatif 2, negatif 8. 8K lah. Hujung 4 darabkan dengan 2. Oh, ni kita boleh permudahkan sebenarnya tapi tak apalah sebab dia dah tulis tu, tak apalah. Okey, yang ni boleh permudahkan dulu ni negatif 2K dengan negatif 2K boleh permudahkan, tapi tak apalah kalau tak permudahkan pun jalan terus macam ni. Sama juga dapat negatif 8K, kebetulan nombor dia sama. So 4 darab dengan positif 1, positif 4. Baru kita sambungkan dengan negatif 16. Dah keluar macam ni, nampak dah tak ada kurungan. Kita permudahkan dulu. Kita nak fakturkan ni, tapi ada nombor yang boleh sama kan. Ni nombor ni dia sama dengan nombor ni. Dia geng yang sama. Ni ada sebutan yang serupa kan. 8 dengan ni sebutan serupa. Jadi kita permudahkan dia dulu. So 16K kuasa 2. 8 yang merah, 8 yang merah. Ataupun negatif 8, hutang RM8, hutang lagi RM8. Jadi hutang RM16. Okey. Ni bayar RM4, hutang RM16. Jadi hutang tinggal RM12. Okey, bila dah sampai level ini, baru kita tengok hukum-hukum tadi. Okey, hukum yang pertama nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Ketiga kuasa 2 kan. Kita ikut satu-satu step tu. Okey. So dekat sini kita tengok pertama cek huruf dia dulu. Nombor dia dulu. 16. Sini 16, ini 12. Adakah 16 dengan 12 ni boleh difakturkan? Boleh ke tak boleh? Tu dulu, cek dulu. Kalau boleh sifir berapa? Kalau tu kata boleh tu, boleh sifir berapa yang boleh buat keluar? Kata orang Perak sifir berapa? Okey. Sifir 2 katanya. Okey.
ingat bila kita nak keluar faktor kat luar tu, kita kena pilih, okey, sifir 2 betul boleh. Cuba semak ada tak sifir lain. Okey, bila kita nak buat pemfaktoran ni, okey, kita kata kat sini nombor boleh sifir 2. Okey, sifir 2. Okey, ada tak sifir lain boleh keluar? Oh, ada tu kawan kita kata, Putri kata sifir 4. Okey, Asmat kata sifir 4. Jadi, kita dapat kita jumpa 2 dengan 4. Nak pilih mana ni? Kita pilih sifir yang paling besar. Kenapa? Boleh nak bahagi 2. Kejap lagi kamu kena bahagi lagi sekali. Jadi, 2 kali kerja. Jadi, kalau nak keluarkan nombor dengan nombor ni, tengok sifir berapa yang boleh buat keluar. Boleh nak bahagi 2? Boleh. 16 bahagi 2. Dapat nanti contoh. Contoh, kalau kita bahagi 2, apa kesan dia? Ini ke dalam ni akan jadi 8, betul? 8K. Kuasa 2 tolak dengan 8K. Tolak dengan 6. Nampak ni 8, 6 boleh bahagi lagi. Jadi kamu kena bahagi lagi 2. Jadi kat sini nanti 2 darab 2 lah. Kan 2 dah ada, buat keluar lagi 2 faktor dia. So jadi sini akan dapat tinggal 8 bahagi 2, 4. 4K kuasa 2 tolak dengan 4K tolak 3. Nampak tak? So kat luar ni 2 darab 2, 4 lah. Sebab tu kalau nak faktorkan nombor dengan nombor, kita pilih yang paling besar, sifir yang paling besar. Tapi kena check lah, kalau tak ada, kalau sifir 2 tu yang paling besar, sifir 2 lah. Dalam kes ni kita nampak 4 pun boleh kan. Jadi kita terus ambil 4. Okay, jadi kat luar kita ni 4 lah. Okay, ni padam dulu. Kita ambil 4. Okay, so letak 4 kat luar. So faktor macam biasalah. Okay, 4 darab 4 lah. 4 darab 4, 16. Okey, tak usik, tak payah faktorkan dia sebab huruf tak boleh faktor kat situ. Ni sama juga 4K tolak dengan 3. Dah sampai sini. Tinggal kat dalam tu kan kurungan tu. Kurungan tu kita kena faktorkan guna strategi kaedah yang keempat. Sebab senang je kalau tahu dia kaedah keempat, tengok ni ada kuasa 2 ni kan. Tu biasanya kaedah keempat lah. Okey. Alright, so kita pun bahagi. Tekanlah kalkulator kamu macam biasa. Okey, ni 4. Bukalah 2 kurungan. 1, 2. So yang ni kita cari jawapan dia dekat kalkulator kita. X1 dia berapa? Okey, dalam kes ni kita tak boleh X1, X2 lah. Okey, dekat kalkulator memang sentiasa akan bagi X1, X2. Tapi dalam soalan ni jangan kamu letak X pula. Kamu letak huruf K lah sebab dia guna huruf K kat situ. So letak siap-siap sini K. Sini pun K. Okey, cikgu kenapa ada jarak sikit tu agak kurungan kan? Takut dah kita dapat di pecahan. Okey, kalau dapat pecahan nanti akan ada nombor kat depan ni. Okey. Okey, boleh Alright. So apakah jawapan kamu untuk pemfaktoran ini apabila menggunakan kalkulator? Masukkanlah masukkan macam biasa. A dia berapa situ? 4. Okey. B dia situ negatif 4. Okey. C dia negatif 12. Negatif 12 pula, negatif 3. Okey. Nampak kita dapat perpuluhan kan? Bila dapat perpuluhan ni, kena tulis dalam bentuk pecahan. Tekan ABC itulah. So kita dapat sini pertama X1 dia adalah 3/2. Okey, 3/2. Jadi kita tulislah sini 3/2. Dia positif 3/2. Maka jawapan kita nanti akan ada nombor 2 kat depan. Okey, kemudian yang X2 dia tekan kita punya anak panah ni ke bawah, kalkulator kita tu. Ni kan kawasan ni, tekan anak panah dia ke bawah ni. So kita akan dapat negatif 0.5. Okey, kita tukar kepada pecahan. Dapat negatif 1/2. Okey, negatif 1/2. Hasil jawapan inilah yang kita masukkan ke dalam kita punya pemfaktoran tu. Okey, kita buat X1 dulu. Tapi ingat jangan masukkan nilai X kat situ. Masukkan K sebab soalan kita bagi huruf K. Okey, so bawah dulu, selamatkan orang lemas dulu. Bila ada orang lemas masuk dulu. Dia kena duduk barisan depan supaya senang doktor nak tengok. Okey, so letak 2 kat depan. Okey, so 3 ni, 3 yang belakang ni masuk kat belakang lah. 3. Tukar simbol. Ni positif, tukar simbol jadi negatif. So 2K, 2K tolak 3. Alright. So baru kita masukkan X yang kedua. Kalau terbalik pun tak apa. Masukkan X2 dulu pun dia tak kisah. Yang penting sama je. Okey. So kita masukkan orang lemas dulu. Kat sini 2 juga orang lemasnya. So masukkan 2.
Okey, yang tinggal ni kan. Negatif 1, jadi kita masukkan jadi positif 1. Okey. Okey tak memori? Masih ingat lagi 5 kaedah pemfakturan? Ni cikgu tengah ulang sikit-sikit ni untuk 5 kaedah tu. Sebab sekejap lagi pecahan, kamu nak kena guna semua. Boleh Tengok dulu. Tengok-tengok sini tinggal yang pelajar-pelajar yang belum balik asrama ni. Ada yang balik awal asrama agaknya ke belum masuk lagi. Okey, ada lagi macam belum ada lagi yang masuk ni. Okey Alright, so kita teruskan. Boleh tak cikgu just bagi tahu 5 faktor tu? Okey. Adakah Aisyah ni pelajar baru kita? Okey sebab tu cikgu ulang-ulang sikit tu kan, sebab mungkin ada pelajar kita yang baru. Sebab cikgu dibagi faham ada pelajar baru. Okey, tak apa, kita raikan. Okey, tak ada masalah. Boleh diceritakan. Okey. Untuk kita nak faktur ni, mana nota tadi? Kejap nota-notanya. Buku kamu dah ada buku? Kalau tak ada, tengok dekat kedai buku sekarang kan dah boleh merentaskan. Ataupun boleh je Alia kata okey, tak apa. Okey. So, pemfakturan ni dia ada 5 langkah dia lah ataupun 5 kaedah dia. Okey. Yang pertama adalah kita fakturkan. Okey. Yang ni yang pertama Yang pertama kita fakturkan nombor nombor dengan nombor. Apa benda pula nombor dengan nombor ni kan? Okey. Untuk rakan-rakan yang baru, ini kita ulang sebab ada 2 orang juga yang beritahu saya tak tahu. Mungkin kamu dah belajar kat sekolah cuma nama dia lain sikitlah kan. Okey, cikgu gunakan kaedah ni lah. Yang pertama, kita fakturkan nombor dengan nombor. Dapat soalan tu kita tengok boleh tak kita fakturkan nombor dengan nombor. Faktur tu adalah sifir dia. Okey. Contohnya contoh soalan kejap. Dia ni atas sikit lah. Ni kaedah keempat. Kaedah ketiga. Mana kaedah pertama ni? Ni okey, sekejap ni dia. Okey, contoh katalah soalan tu bagi kat sini 8 tambah 12i. Okey. Okey, ni nombor dengan nombor kita ulang sekejap lah dalam 5 minit. Okey. 8 tambah dengan 12i. Okey, apabila kita nak fakturkan dia, kita check dulu nombor ni dengan nombor ni ada tak sifir yang sama. Okey, itu sebab kita panggil fakturkan nombor dengan nombor. Okey. So kalau kita tengok kat sini boleh. Iaitu sifir ini yang sama dia adalah sifir 4 lah. Okey, jadi 4 tu yang kita buat keluar kat luar. Ini adalah 4 darab 2 kan. Ini adalah 4 darab 3. Yang sama inilah kita panggil faktor dia. Faktor yang sama ni kita letak kat luar. So kita fakturkan. Okey, garis pula. Okey. Kita fakturkan je lah. Okey, so yang tinggal ni 2. 2 masuk kat dalam. Yang ni yang tinggal 3. 3 pun masuk kat dalam. Huruf ni tak boleh fakturkan. Salin je lah. Ini kita panggil faktor nombor dengan nombor. Okey, so kita kena check macam tu. Kalau nombor dengan ada soalan yang nombor dengan nombor tak boleh faktur tapi huruf dia boleh faktur. Okey, iaitu kita akan kata huruf. Yang kedua adalah huruf fakturkan dengan huruf. Contoh soalan katakanlah 7 I kuasa 2 tolak 15 I. Contoh ni contohlah. Okey. So kita tengok kat sini 7 dengan 15 ada tak sifir yang sama? Ya betul. Ni kalau kita belajar itu kaedah pembahagian berulang pun boleh. Okey. Kaedah pembahagian berulang pun boleh. Okey. Kita bahagikan satu persatu. Okey. So kalau kita tengok dekat sini 7 dengan 15 tak boleh difakturkan. Jadi yang boleh fakturkan hanya huruf saja. Okey. Kalau kita guna kaedah pembahagian berulang dia macam nilah. Okey, huruf dengan huruf saja boleh faktur kat sini. I kuasa 2 dengan I boleh. Jadi I kuasa 2 adalah I darab I kan. Jadi kita buat keluar I saja. So dalam ni tinggal 7 I lah. Sini okey, ni kalau kita guna kaedah pembahagian ulang dia ada petak ni lah, garis petak ni kan. So 15
Tak boleh fakturkan, letak je negatif 15. E dah tak ada. Okey. So apakah pemfaktoran kita? Ni E. Lepas tu ni salin yang bawah ni. Buka kurungan 7E tolak 15. Ini kalau guna kaedah pembahagian berulang. Yang nombor 1 ni cikgu guna kaedah biasa. Okey, sebab biasanya dekat sekolah kita guna kaedah yang nombor 1 ni. Okey, bahagi terus. Okey. Ya, betul kaedah pembahagian berulang. Okey, setakat ni yang ni boleh faham Siapa nama ni? Ke dah belajar belum ni? Yang tanya soalan ni kan sebenarnya dah belajar kat sekolah belum? Dah. Okey. So, samalah dekat sekolah kamu guna cara 1 ke cara 2 untuk faktor ni? Okey, ni cara 1, ini cara 2. Cara 2. Okey. So, okeylah. Senanglah tu kalau guna cara 2. Cikgu kamu pun ajar cara 2, jadi senang. Okey. Alright kan? Kejap. Saya guna cara 2, itu yang pelik. Okey, dia tak pelik. Okey, dia tak pelik. Cumanya dia pelbagai cara macam kita cakap itu. Kalau kamu dah selesai cara 2, pakai cara 2. Sebab kaedah banyak kan? Kaedah banyak. Okey, boleh Okey, dah nombor dengan nombor selesai, huruf dengan huruf. Lepas tu yang ketiga adalah kuasa 2. Okey, soalan kuasa 2. Soalan kuasa 2 ni cikgu kena ambil contohlah. Ni contoh soalan kuasa 2 kan? Ya, ni contohnya. Okey, kita ulang sikit kat sini. Kalau kita tengok sini, soalan dia adalah 2G. Okey, 2G kuasa 2 tolak 18. Ni soalan dia. Kalau kita tengok dekat sini, kita boleh faktor tak? Boleh. Okey, kita boleh fakturkan apa? Ni cuba dulu Kita boleh fakturkan nombor lah dekat sini kan. Jadi sebabkan grup ni dah banyak pakai kaedah pembahagian berulang, kita pun buat cara kaedah pembahagian berulang. Jadi 2 dengan 18 ni boleh buat keluar. Sifir berapa? Sifir 2 lah. Okey, 2 darab 1, 2. So, tinggal habislah. Tinggal G kuasa 2. Lepas tu tolakkan dengan sini. 18 maknanya 2 darab 9. Okey, ni kita ada koma lah kan. Ada koma. Okey. So, G kuasa 2, jadi negatif 9. Dekat sini boleh tak fakturkan lagi? Kita tengok huruf pun tak boleh faktur. Nombor pun tak boleh nak faktur dah. Okey, sebab sini G kuasa 2 ni tak ada huruf G. Ni 9. Dekat sini kita tengok dia bagi clue. Dekat sini nampak ada kuasa 2. Jadi boleh tak 9 ini kita tukarkan dia kepada kuasa 2? Dalam kes kita ni boleh. Jadi G kuasa 2, kemudian sini 3 kuasa 2. Maka pemfaktoran kita, okey, pemfaktoran kita boleh guna yang ketiga itulah kuasa 2. Maknanya semua dah kuasa 2, terus buka 2 kurungan, masukkan huruf G1, 3 kat belakang, 3 kat belakang. Simbol, 1 simbol tolak, 1 simbol positif. Ini hukum yang ketiga. Okey, so ni 2 ni nak buat apa? Takkan tinggal dia. 2 ni ikutlah duduk tepi ni. So inilah jawapan pemfaktoran kita kalau menggunakan kuasa 2. Macam mana saya nak tahu cikgu? Tak apa, kejap lagi kita belajar pecahan, kita akan ulang lagi benda ni yang sama. Okey, benda ni kita akan ulang lagi sekali. Okey, lepas tu yang keempat yang cikgu tunjuk tadi tu, yang tadi tu yang kuasa 2 tu, guna kalkulator tu, kaedah yang keempat. Kaedah yang kelima adalah yang ni. Kita dah check dah. Okey, ni yang bawah ni. Okey, kita dah check dah. Nak fakturkan nombor dengan nombor pun tak boleh. Nak fakturkan huruf dengan huruf pun tak boleh. Nak kuasa 2 pun tak boleh. Nak pemfaktoran guna kalkulator pun tak boleh. Dia akan datang yang kelima. Biasa yang kelima ni, huruf dia macam ni lah. Macam contoh ni. Okey. Jadi kita akan buat kaedah yang samalah. Kaedah bahagi dulu. Okey, pemfaktoran macam biasa dulu. Lepas tu kita sambung. Okey, so kaedah kelima ni cikgu tak tunjuk dulu. Nanti kalau jumpa soalan, cikgu terang lagi sekali sebab dia agak panjang sikit. Okey, so itulah 5 kaedah. 5 kaedah ataupun 5 step. Tak salah mana satu. Apa nama kaedah kelima tu? Itu kita bagi nama apa Cikgu pernah lupa dah. Sorry. Dia sebenarnya dia campur-campur. Ada cikgu letak nama itu tak ingat Okey, sebab dia nak letak kaedah, nak kata kaedah pun tak ada kan. Apa yang kita letak itu lupalah cikgu pun. Okey, tapi dia campur-campur lah kaedah tu. Okey. Tak jumpa. Nanti kalau jumpa, kita ni ada tak sini? Ni ada pun. Ni dia. Okey, nama betul lah, nama dia campur-campur.
Dia apa? Dia campur tu maksudnya huruf yang sama kita campurkan dengan huruf yang sama dulu. Dia macam tu. Tapi kita tak campurkan semua, dia berpasang-pasangan. Okey, siapa yang tanya ni adakah dekat sekolah kamu dah sampai kaedah ni? Sampai apa nama? Campur-campur ni. Dah banyak huruf ke belum? Okey. Oh belum, patutlah tanya. Okey, baik. So maknanya kamu dah sampai kat mana? Sampai yang dah kuasa 2 dah masuk kuasa 2. Yang dah. Kalkulator? Dah kalkulator. Pemfakturan kaedah cuba jaya. Oh, maknanya maknanya kamu nanti kat sekolah ada lagi 2 lah yang kamu belajar yang belum belajar, iaitu yang ini. Kaedah keempat iaitu kaedah cuba jaya. Yang ni kaedah 5. Nanti kamu cuba tanya cikgu, kamu kata apa nama kaedah ni cikgu letak kaedah campur-campur. Sebab apa? Sebab kita akan campurkan ataupun kita akan grupkan apa nama huruf yang sama. Okey, kita hanya dapat 2 pasang je huruf yang sama. Dia tak akan dapat 4 pasang terus. Okey, tengok sini alamak, apa jadi hitam-hitam pula ni. Okey, kejap cikgu tutup. Buka balik. So kaedah yang kelima tu dia macam ni kan. Bila kamu tengok ni huruf ni, nampak tak? Nak fakturkan nombor pun tak boleh. Nak fakturkan huruf pun tak boleh sebab dia ada P. Kawan ni ada P, dia tak ada P. Yang ni pun tak ada P, kan? Kawan ni ada R, yang ni tak ada R, jadi tak boleh. Jadi kat sini kita akan ambil pasang dia saja. Mungkin kaedah pasangan kot. Mungkin nama dia kaedah pasangan. Okey, so ini ada P, kawan ni ada P. So kita pasangkan dia yang pertama. Bagus juga tu kan. Boleh lah kan, kaedah pasangan. Pasangan yang sama. Okey, pasangan sepunya. Bolehlah tu nama dia. So sini kita tengok di Q, ni pada Q kan. So ini satu lagi pasang. So kita fakturkan pasang-pasang dulu. Boleh lah kaedah pasangan. Dah tercetus idea kan. Okey, so nombor 5 kaedah pasangan nama dia. Terus saja letakkan, sabar je lah. Okey, boleh Okey, mari kita okey, tak apa Rais. Okey, masuk balik. Rais tadi dia terkeluar, dia kata okey, tak apa. Biasalah kan, internet ni di luar kawalan, kita pun tak boleh nak ni. Okey, so kita nak masuk sekarang kita nak masuk permudahkan tetapi melibatkan pecahan. Okey, dalam kita buat operasi pecahan, hukum dia sama macam kita belajar pecahan masa di sekolah rendah. Okey, contoh cikgu tanya kamu. Senang sangat soalan ni kan. Macam kelakar pula soalan dia. Okey, susah sikit cik. Tak adalah. Bagi contohlah, contoh. Okey. Apakah jawapan untuk soalan ni? 4/7 sebenar je kan. Okey, so dapat 4/7. Sebab apa dah? Syarat untuk tambah ataupun tolak pecahan. Katalah kita ada sini 5/8. Okey, tolakkan dengan 3/2 tak boleh. 1/2. Okey, 1/2. Okey, apa kita kena buat? Kita tu dah ada beritahu jawapan Sultan. Samakan penyebut dulu. Samalah kita sekarang ni nak buat sekarang soalan pecahan ni. Bila melibatkan tambah atau operasi tolak, penyebut kena sama dulu. Okey, kalau ada penyebut yang sepunya macam ni kan, 2 dengan 8 ada sifir yang sama. Jadi sini kita darab dengan 4 lah. Okey, atas pun akan darab 4. So kita akan dapat sini 5/8 tolakkan dengan 4/8. So jawapan akhir kita 1/8. Ni ulang kaji lah. Begitu juga dengan pecahan algebra. Beza dia apa? Beza dia sekarang kita belajar yang ada huruf tu je. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Adakah penyebut dia dah sama dekat sini? Sini 10, kawan ni pun 10. Okey, dah sama. Kan? Penyebut dah sama, buat operasi macam biasa je lah. Okey, yang atas ni kamu kena hati-hati. Okey, biasa cikgu akan buat macam mana? Okey, kau dah sama kan? Okey, kau duduk diam-diam kat bawah ni. Seorang je. Sebab dah sama. Okey. Ni salin. Salin sebiji-sebiji. 3K. Tolak. Okey, sebelah sini apabila dia ada operasi, maka kau kurung dia dulu. 1 tolak 3K. Ni step yang apa? Step yang bagi apa step apa step yang perlahan-lahan. Macam tu. Okey. So bila ada ni kita keluarkan dia. Baru kita keluarkan dia pada kurung. Okey, nampak sini simbolnya apa? Negatif.
Nak keluarkan oranan kurungan ni, darablah dengan simbol dia. 1 ni simbolnya apa kat depan? Positif kan? Simbol tak sama. So, negatif 1. Ni pula negatif, darabkan dengan negatif kat sini. So, simbol sama. Simbol sama, positif. Positif 3K. Barulah kita permudahkan. Ni step yang satu persatu lah. Satu persatu. Okey. So, 3, kita cari sebutan yang serupa lah. 3K sama dengan 3K. So, 3K campur 3K, 6K. So, kita dapat sini 6K tolak 1 per dengan 10. Boleh potong tak? Boleh tak cikgu potong? Tu 6 dengan tu kan boleh potong. Ambil pergi potong sini. Potong sini 5, sini 3. Sudah. Waalaikumsalam. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ada operasi kat tengah-tengah tu. Mana operasi dia cikgu? Tu yang tolak tu operasi lah ni. So tak boleh, kena fakturkan dulu. Tapi dalam kes kita tak boleh faktur sebab ni 1. 1 tak boleh nak difakturkan dah. Memang dapat 1 je. Dia tak ada dapat jawapan lain. Okey, itulah kemuncak kepada pembelajaran kita dalam topik pecahan dan algebra ni, perfakturan algebra ni. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ni adakah dah sama penyebut dia? Baik betul soalan ni kan. Asyik sama je bagi. Ni sama je. Okey, ni pun sama. Dah sama, selamat hari raya. So, mentang-mentang lagi 37 hari nak Ramadan kan. Okey. So yang sama letak dekat bawah ni 5Q tambah 5Q pula 5P. Okey, 5P tambah Q. Okey, yang atas macam mana? Yang atas kita pastikan bila ni nampak tengah ni kan, kita kurung dulu. Sebenarnya kalau tambah tak kurung pun tak apa, tapi tak apalah. Kita kurung je lah dia. Untuk mengelakkan kita tersilap nanti. Okey, kemudian barulah kamu buat keluar. So, P tolak Q. Positif dengan positif jadi positif lah. Positif 4P. Positif, negatif, negatif. Okey. Negatif 2Q. Okey, per dengan 5P tambah Q. Okey. Jangan potong Ni tak boleh potong Ni tak boleh potong macam ni. Tak boleh. Sebab dia ada operasi kat situ. Kalau dia single boleh potong. Kan. Okey, kita kumpulkan sebutan yang sama. Iaitu tengok huruf dia lah. P. Ni P. Cari huruf yang sama. Ni pun P. So P tambah dengan 4P. Dapat berapa P? Dapat 5P lah. Okey. Dapat 5P. Okey, clear yang pertama. Kemudian kita buat yang ni pula. Q ni. Ni negatif Q. Negatif 2Q. So, dapat berapa kat situ? Positif 3Q ke? Negatif 3Q? Ke negatif Q ke? Ataupun Q? Apakah jawapan anda? Okey, nampak kat situ. Ada yang kata 2Q, kan? 3Q, mana satu kan? Okey. Dekat sini, ramai yang keliru kat sini lah. Okey. So, kita anggaplah negatif Q ni negatif 1. Okey. Negatif 2Q tu negatif 2. Sebab dia adalah sebutan yang sama kan? Sama juga macam P tadi. P tadi kamu boleh anggap dia 1P. Satulah sebab dia positif. Tambahkan dengan 4 sebab P tu dia huruf yang sama kan. Ni sebenarnya kita letak PP lah. Tapi kita huruf yang sama kan. Jadi 1 tambah dengan 4 dapat 5. Sebab tu jawapan kita 5P kat sini. Sekarang ni kita ada negatif 1, negatif 2. So kalau kita tekan kalkulator ni, seandainya kamu lupa integer, negatif 1, negatif 2 kita akan menghasilkan negatif
Negatif 3. Tapi sebabkan kita ada huruf kat situ Q. So letak Q. Okey, petua dia macam tu. Sebab kat sini selalu ramai yang sangkut. Okey. Kemudian kita bahagikan dengan bawah lah. Per dengan 5P tambah Q. Sama juga kat sini tak boleh potong 5P, tak boleh potong 5P ke atas. Tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab ada operasi kat sini, ada operasi dekat sini. So tak boleh potong. Okay, jangan kamu potong. Kecuali dia single. Kejap lagi kita jumpa soalan single, cikgu tunjuk. Sekarang tak jumpa lagi. Cuma jangan potong lah. Okay. Okay, boleh faham dekat sini tak? Yang ni dulu. Okay, faham katanya. Okay. Boleh cikgu Aisyah kata. Okay. Boleh faham tu cantik lah. Okay, kalau tak boleh terus bagi tahu cikgu akan ulang lagi sekali. Sebab ni part yang paling penting. Part yang paling penting, biasanya soalan ni dia bagi 4 markah atau 3 markah. Kertas 2. Kertas korang dah tak ada kertas 2 kan. Bahagian 2. Nak sebut tersasul. Bahagian 2 atau bahagian 3 macam itulah. Okey, kan sekarang kan ada bahagian 3 bahagian kan. Objektif, lepas tu yang soal jawapan pendek, lepas tu jawapan panjang kan. So dia dekat situlah. Okey, so kita tengok soalan ke mana pula ni. Zoom sikit kecil dulu. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi kepada yang tak sama. Tadi penyebut sama, sekarang penyebut tak sama. Okey, dekat sini ada 2 masalah. Yang pertama, penyebut dia dengan huruf dia. Kita kena cek satu-satu. Okey, dekat sini ada huruf R. Dekat sini pun ada huruf R. Bermakna dia punya pemboleh ubah ataupun algebra dia dah sama. Jangan usik lagi. Kita tengok pula huruf. Terbalik pula. Nombor. Kan. Adakah nombor dia sama? Nombor yang tak sama. Jadi nombor yang kita usik. Jangan pergi usik huruf tu lagi. Okey, nombor saja tak sama kat sini. Jadi kita tengok ada tak 5 darab berapa dapat 10. Cikgu tak galakkan kamu darab selang sebab bila kamu darab selang nanti jawapan jadi besar. Bila besar kamu nak kena kecilkan. Okey. Selagi mana boleh darab sifir dulu. So kita dapat kat sini 5 didarabkan dengan 2 akan menghasilkan 10. So atas pun darab dengan 2. R tu tak payah usik sebab dia dah sama. So kita akan dapat sini bawah dia adalah 10R. Okey, sebab dah sama ni tolak je lah kan. Tapi tak jadi, kita tulis dia. Okey. So 2 darab 2 dapat 4. Okey, lepas tu tolakkan dengan 7. Okey, dalam kes ni kenapa cikgu tak buat kurungan? Sebab dia sorang-sorang. Beza dengan tadi yang tadi dia tak sorang-sorang, dia tak berkesorangan, dia ada operasi kat sini. Bila ada operasi terkurung dia dulu. Yang 7 ni dia tak ada operasi, dia sorang-sorang je. Jadi kalau dia sorang terus je. Kalau 7 tulis 7 je lah. Okey. So sekarang 4 tolak 7. So 4 tolak 7 dapat berapa? Okey, 4 tolak 7 ni samalah macam positif 4 tolakkan dengan 7. So, kalau yang ni integer kadang-kadang keliru, gunalah penyelamat kamu tu kan. Jangan pening kepala. Okey, shift clear sekejap Shift clear, tekan 3. Kena kosongkan baliklah. Tadi dah guna untuk pemfaktoran kan. Okey, so kamu 4 je lah. 4 tolak dengan 3. Dapat apa? Negatif 3. So, negatif 3 per dengan 10R. Okey, negatif 3 dengan 10. Okay, jadi 3 dengan 10 ni sebenarnya kalau nombor ni boleh kecilkan, kita boleh kecilkan. Sebab dua-dua dah tak ada operasi kan. Tapi sebabkan 3 dengan 10 ni dah tak boleh kecilkan, itulah jawapannya. Maka inilah jawapan kita. Okey, boleh Yang baru ada bahan kan? Takut tak ada bahan pula lagi, dia tutup salin saja. Ya. Ada tak guru kita ni yang sebenarnya tak ada bahan lagi? Kalau tak ada bahan, bagi tahulah. Cikgu dah letak kan dalam tu. Kamu boleh print lah kan. Sebaiknya dah beli buku lah. Tapi mungkin ada pelajar baru. Sebab yang uruskan kelas cikgu ni, sebahagian dia adalah melalui rakan cikgu. Jadi kebanyakan kamu masuk melalui rakan cikgu. Jadi dia yang uruskan kelas cikgu ni. Mana yang dekat-dekat dengan cikgu je cikgu uruskan. Tapi tak apalah, no problem, boleh saja. Okey.
Okey, Nurul Aisyah. Apa yang tiba-tiba cikgu? Tiba-tiba cikgu. Soalannya apa? Negatif 3 tu semua ke sekali? Oh, bagus soalannya. Very good, very good. Okey. Bagus soalan dia. Mari kita bincang kat sini. Okey. Ni menarik soalan. Dia tanya kat sini, negatif 3 tu siapa punya? Sorry. Negatif tu siapa punya? 3 punya ke 10 punya? Mari kita tanya dalam kumpulan dulu. Nak tengok bagus soalan dia ni. Okey. Ni kan jawapan ni kan. Siapa punya sebenarnya? Negatif ni siapa punya? Okey. Yang kata okey, ada yang vote situ 3 yang punya. Okey. Ini harta siapa yang punya? Ahmad Albab yang punya. Okey. Kita nak bincang negatif 3 ni siapa punya? Okey, yang vote dekat sini kata 3 katanya. 3 yang punya. Okey. Okey, kebanyakan semua vote 3 yang punya okey. Marilah kita tengok sedikit integer dia sebenarnya tak ada isu pun yang ni, tapi kita bincang bagus sebenarnya. Okey, tak ramai yang kata 10 lah. Sebab apa? Sebab bila 4 tolakkan dengan negatif 7 tadi, kita dapat negatif 3 kan. Jadi, tapi kenapa cikgu tulis macam ni? Kalau dah kata negatif 3 yang punya kan, tulislah macam ni. Negatif 3 dengan 10R. Betul? Kan? Kalau macam ni, jelaslah ni. Cikgu macam letak kat depan. Macam asing pula benda tu kan. Kenapa benda tu boleh berlaku? Dia macam ni. Okay, so ramai yang vote 3 lah. Okay, tak ada masalah. Okay, kita tengok dekat ruang tepi Okay, tadi kita dah dapat bila kita ambil 4 tolak dengan 7, kita dapat negatif 3. Bawah tadi sebabkan dia samakan 10R. 10R, kita salin je lah penyebut dia ni kalau cikgu pecahkan. Tapi kalau dah sama, kita pakai garis satu je. Jadi satu nombor sajalah, satu yang kita salin. Jadi kat sini kita salin. Kalau ikut betul kan kita nak salin, kita salin lah macam ni, betul? Betul tak kan? Logiknya macam tu. Okey. Sebenarnya kat sini kita boleh permudahkan lagi. Ingat tak masa kita belajar pemfaktoran kan? Bukan pemfaktoran. Kejap. Kamu tingkatan 2 kan? Tingkatan 1 lah, tingkatan 1. Tingkatan 1 kan kita belajar integer kan? Integer kalau kita darab, contoh kan negatif 2 darab 3 misalnya. So kita akan darab apa? Nombor darabkan dengan nombor. 2 darab 3, 6. Ni ulang kaji sikit negatif, simbol, darab dengan simbol. Okey, simbol 3 tu adalah simbol dia positif. Jadi simbol tak sama. Jawapan kita akan jadi negatif, betul? Begitu juga bahagi. Contoh kan, 4 bahagi negatif 2. Okey, 4 bahagi negatif 2 ini kita boleh tulis dalam bentuk pecahan, betul? 4 per negatif 2. Ini setuju tak? Setuju kan? Okey, 4 bahagi negatif 2 ni kita juga boleh tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 4 per dengan negatif 2. Mana datang negatif 2? Ni 4 bahagi negatif 2. Ting 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 ting. Okey, setuju? Setuju, kena setuju dulu. Okey, kalau dah hati terbuka dah setuju baru boleh. Okey, cikgu just nak bagi tahu kat situ je. Boleh nampak 4 bahagi negatif 2 tu. Okey, dah setuju. Okey, apa-apa saja dalam bentuk bahagi kita boleh tukar kepada bentuk pecahan. Okey. Sebaiknya kita tukar bentuk pecahan sebab senang nak potong. Okey ni cikgu tarik sini sikit bagi nampak. Okey. Mana datang negatif 2 tu? Tadi sebab kita bahagikan dengan negatif 2. Okey. So, kalau kita guna mechanical yang biasa, okey, kira macam yang biasa tadi kat bawah ni. Okey ni ni cikgu kira dekat bawah ni. So apa kita akan buat? Kita akan bahagi nombor dengan nombor. 4 bahagi 2 dapat 2 lah. Okey, positif. Okey, ni simbol untuk 4 ni positif. Positif, simbol bahagi dengan simbol. Simbol tak sama, betul? Ni positif kan? So simbol tak sama akan jadi negatif. Jadi samalah dekat sini. 4. Okey, 4 kita bahagikan dengan 2. Okey, dapat 2. Positif bahagikan dengan negatif. Okey, simbol tak sama dapat negatif. Ini clear sebab apa? Sebab tak ada baki kat bawah. Dalam soalan kita ada baki. Okey, tak boleh kecilkan kan, dapat 3 per 10. Jadi cikgu tunjuk soalan yang ada baki. Contoh katakanlah 6 per 10. Okey, negatif 10. Macam tu. Ataupun soalan dia adalah 6 bahagikan dengan negatif 10. Macam tu.
Okey, ataupun kita bagi tukar pun boleh. Tukar pun boleh, maksudnya negatif 6 bahagi 10. Nak bagi nampak sama macam soalan kita. Okey, negatif 6 bahagi 10. So, kita boleh tukarkan bahagi ini ke dalam bentuk pecahan. So, yang ni adalah dalam bentuk pecahan. Okey, negatif 6 bahagi 10. Okey, so kalau kita guna kaedah yang pertama, nombor bahagi dengan nombor. So, 6 bahagi dengan 10, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3 per 5. Okey, so negatif bahagi dengan positif, kamu akan dapat simbol tak sama, dapat negatif. So, kenapa cikgu letak negatif ni tengah-tengah? Sebab negatif ni adalah untuk nombor pecahan ini. Okey, negatif adalah untuk nombor pecahan ini. Ni untuk kedua-dua ni. Okey, sebab apa dah jadi yang kedua-dua? Sebab dia simbol tak sama kan, bila kita bahagi, kita akan dapat negatif. Kalau kamu punya kalkulator yang baru, ni kalkulator yang baru kan. Okey, kalau kamu tekan, dia akan tunjuk terus. Sekejap, mana dia tak keluar menyala pula ni. Takkan bateri habis pula kan. Okey, so shift dulu. Shift 9. Okey, delete dulu. Okey, semua dah kosong kan. Jadi kalau cikgu masukkan sini, negatif 6 bahagi dengan 10. Okey, cikgu tengah sama dengan, nampak tak? Simbol negatif tu duduk kat tengah-tengah. Jadi siapa yang punya? Kenapa buat macam tu? Kenapa kamu tak letak negatif 3 per 10 je? Okey, sebabnya ingat tak masa kita belajar bahagi integer, kan kita syarat kita kalau kita bahagi integer kan, nombor bahagi dengan nombor, simbol bahagi dengan simbol. Okey, simbol bahagi dengan simbol. Simbol bagi simbol terlajak pula sini. Kejap. Simbol bagi simbol kat depan. Simbol bagi dengan simbol kat sini. Okey, so negatif. Okey, ni negatif bahagi dengan positif. Simbol tak sama, dapat negatif. So, negatif tu bukan 3 yang punya. Dia adalah 3 per 5 yang punya. Sebab pecahan kan ni satu nombor. Ini adalah satu nombor. Nombor apa? Nombor pecahan. Okey. Kecuali kalau dia adalah tambah dengan tolak, tu lain. Ni kalau untuk ni. Okey, clear Jadi faham dah kan maksudnya kan? Jadi biasanya kita letak tengah-tengah. Tetapi cikgu kalau saya letak macam ni tak boleh cikgu. Negatif 3 per 5. Tak salah. Sebab kamu tidak mengubah apa-apa jawapan. Cuma dekat sini seolah-olah macam kamu belum bahagi simbol dengan simbol. So, jawapan dia tak salah kat sini. Okey. Contoh. Kan kalau kita letak kat kalkulator kita kan. Cikgu letak okey negatif 3 bahagi 5. Okey, ataupun cikgu nak letakkan dia dalam bentuk pecahan, cikgu tekan dalam bentuk pecahan lah. Masuk pecahan dulu. Okey, negatif 3. Lepas tu bawah dia cikgu nak letak 5. Tengok apa jadi pada jawapan nampak tak? Dekat jawapan akhir, walaupun kita masukkan dekat sini nampak negatif 3 per 5, jawapan akhir kalkulator akan bagi tetap juga negatif tu duduk di hujung. Okey, sebab apa? Sebab dia dah bahagi simbol dengan simbol. Okey. Kiranya keluar X dah bahagi tu okey je lah kan. Kalau tak kalau tak bahagi tu okey saja. Okey. Boleh saja, tak salah. Okey, tak salah. Asalkan ada simbol. Okey, boleh saja diterima, jangan gaduh. Okey. Cuma kalau nampak profesionalnya sikit, negatif tu tak tengah-tengah. Sebab dia kena bahagi. Okey, dia kena bahagi sama adil. Sebab tu nombor pecahan. Okey, boleh Alright. Kalau boleh, kita sambung balik soalan kita. Bagus. Siapa yang tanya tadi, ambil 2 chop. Okey. Ini adalah pelajar kedua yang tanya, kenapa tu duduk dekat tengah. Okey, dah lama cikgu tak dengar soalan ni. Okey, alright jelas cikgu harap membantu penjelasan tadi. Okey, kita pergi soalan kedua. Soalan kedua ni jadi masalah negara. Sebab apa? Nombor dengan nombor pun tak sama, huruf pun tak sama. Jadi dia datang masalah negara. Kalau I2 tu maksudnya apa? Lupalah, selalu cikgu selalu jumpa dalam WhatsApp ni. Apa maksud ni I2 ni? Apa? Saya ke? I ke? Maksudnya saya ke apa? 2 kali. 2 kali maksudnya. Okey, terima kasih. 2 kali. Macam tu maksudnya. Okey, ramai dah tahu I ni cikgu. Cikgu dapat dah dalam WhatsApp tu I ni. Apa benda I ni kan, tak tahu pula. Faham 2 kali. Jadi betul lah kalau dia cakap macam ni.
Betul lah kat WhatsApp tu kan macam ni ditulis. Betul. Maknanya okey, baru faham. Betul tu betul-betul lah macam Ipin lah. Upin Ipin. Oh, okey. Faham 2 kali. Faham. Oh, okey. Cikgu pun nak kena belajar shortcut-shortcut kan. Baru nak bermain IG katakan ni. Cikgu jarang aktif kat IG. Betul. Dia bukan gurau tau. Dia betul ni kan. Tapi sekarang memenangkan pelajar sekolah menengah ni banyak kat IG kan. Cikgu kat Facebook kan. Facebook ni old school sikit. Orang tua-tua je kan. Maksudnya umur 30 ke atas lah. Mak-mak kamu semua geng Facebook lah kan. Geng-geng bayar kamu ni geng-geng IG, Instagram kan. Jadi itulah cikgu pun baru nak berjinak-jinak dengan IG ni. Bila orang PM tu, alamak, dia bagi ni short form ni kan. Kita pun buat macam faham je lah kan. Apa dia rupanya faham kat situ. Okey. Kebetulan kat sini ada orang tulis, kita tanya je lah. Okey, so dekat sini kita ada masalah sekarang. Okey. Okey, kejap cikgu punya ni on ke tak on ni? Okey, sebab ada yang gelak kan, kita gelak sikit. Si dia gelak kat cikgu kan. Aduh, cikgu ni tu pun tak tahu kan ai 2 kali. Okey, tak apalah, cikgu dah tahu sekarang. Okey, mana cikgu punya charger ni? Sekejap Oh ni kat bawah. Sekejap. Bateri nak habis. Bateri untuk ketawa ni dia kena pasang bateri, kalau tak nanti dia habis. Okey. Alright, so kat sini sama macam tadi juga. Kita kena samakan dulu. Okey. Kita cuba buat nombor dulu Nombor dulu boleh lah. Dalam kes ni kita buat nombor dulu. Sebenarnya kita kena buat dua-dua ni. Okey. 3 dengan 8 tak ada sifir yang sama. Jadi apa kita kena buat? Kita kena darab silang. Dekat sini baru kita darab silang. Okey. So 3 kita darabkan dengan 8. Dekat sini kena darab dengan 3. Ni darab silang lah. Kau pergi sana. Aku datang tempat kau. Macam itulah lebih kurang. So darab silang lah. Okey. Kat sini kamu boleh guna kaedah butterfly pun boleh. Cuma cikgu tunjuk biar ambil kaedah biasa dulu. Okey. Ni biasalah. Okey. Lepas tu kita tengok huruf dia pula. Huruf dia pun tak sah. Huruf dia pun tak sama. Jadi macam biasalah. Aku pergi ke tempat kau. Kau datang ke tempat aku. Macam tu. Jadi dekat sini kita akan ambil 3 U lah. Sebelah sini dari 8 apa? 8 V lah. Okey. Dia seolah kalau dah tak boleh faktur, macam ni lah. Aku pergi tempat kau, kau pergi tempat aku. Jadi, atas pun akan darabkan dengan 8V. Yang ini darabkan dengan 3U. Nampak dah mula ni sikit kan? Dah mula berasap-rasap sikit dah. Ni baru level 2. Ada 5 level ni. 5 level, ingat kita ada 5 perfaktoran kan? Maka soalan akan ada 5 juga kat sini. 5 level tu. Okey, sekarang kita darab macam biasalah. 2 darab dengan 8V dapat 16V. Okey, nampak ni single, tak ada siapa-siapa. Jadi terus tulis saja. 1 darab dengan 3U, 3U lah. Sebab dia single, dia seorang-seorang. Tak ada masalah. Terus saja. Cikgu minta tolong ulang semula soalan 2. Soalan 2. Yang tengah buat sekarang lah ni kan? Adakah masalah internet lah tu? Okey. Okey, kejap Sekali lagi. Lagging lah tadi tu. Dia kata dia tak faham tadi. Okey. Okey, syarat dia soalan pecahan ni macam cikgu cakap tadi. Mana dia syarat pecahan tadi? Ting. Yang ni bukan. Ni. Syarat untuk kita buat soalan pecahan, penyebut kena sama. Apa maksud penyebut? Yang bawah tu kena sama. Jadi soalan nombor 2 kita ni, dah start dah penyebut dia tak sama. Ni bukan takat penyebut tak sama. Huruf pun tak sama. Bermakna kita akan buat darab silang. Okey, kalau nak mudah terus pakai butterfly. Tahu butterfly? Butterfly macam ni. Buat butterfly lah. Ting. Lukis butterfly. Ting. Rama-rama. Okey. Ni dia macam ni, darab. Atas kita akan dekat sini sebab tolak lah. Ni kalau kita guna kaedah butterfly lah. Okey. Tu namanya butterfly. Nama je tapi ni macam tak butterfly kan. Ini boleh jadi butterfly. Mentang-mentang lah cikgu lukis malah kurang cantik sikit. Tapi ni sebenarnya boleh jadi butterfly. Naiklah ni. Buatlah sesungut dia tu kan. Sesungut. Okey, so kalau kamu guna kaedah butterfly, kita darab bersilang. Okey, darab macam ni. 2 darab 8, 16V. So, tulis sini 16V. Okey, alamak 5 ni kacau lah. Kejap Padam sikit lah. Ruang tak cukup.
Okey. So, 3U, yang ni darab silang ke sini. Darab dia punya, apa nama ni? Sayap dia tu kan. 3 darabkan dengan 1 dapat 3U darab dengan 1 dapat 3U lah. Tu maksud dia. Okey, yang bawah apa? Darab terus macam biasa. Macam tu. So 3 darab dengan 8 dapat 24. U darabkan dengan V, UV. Ni penyebut dah samalah. Ni maksud dia. Yang atas nak buat apa? Yang atas kau salin je lah. 16V ni, 16V tolak 3U. 3U. Habislah. So inilah jawapan kita. Okey. 16V tolak dengan 3U per dengan 24UV. Okey, ni kalau guna kaedah butterfly atau kaedah rama-rama, tak kisahlah. Okey, tapi kalau tak nak guna kaedah rama-rama ni macam kelakar dah kan. Okey, guna kaedah tadilah. Okey, padam sikit, padam dulu. Okey. So kita tengok kat sini, pertama 3 dengan 8 tak sama. Tak boleh nak faktorkan. Jadi aku pergi tempat kau pergi tempat aku. Okey, bahasa mudah dia, huruf pun tak sama kan? Jadi kau pergi tempat aku, kaedah rama-rama lagi senang. Boleh guna kaedah rama-rama. Okey, cikgu ajar jajah 5 guna kaedah rama-rama lah. Tapi dia tak ada melibatkan huruf. Okey, boleh je. Okey, mana-mana satu. So kawan ni pergi sebelah sana. Okey, kawan ni datang sebelah sini. Okey, so sini kita akan darabkan dengan 8V. Sini kita akan darab dengan 3U. Okey, so atas samalah ikut. Kawan ni darab 3U. Sini darab dengan 8V. Okey, boleh ikut boleh ikut So 8 darab 2, 16. So 16V. Okey, tolakkan dengan 1 darab 3, 3U. Per dengan darab lah, ni darab habis lah. Okey, 8 darab 3, 24. Okey, kalau cikgu pecahkan nak bagi kamu nampak kenapa jawapan dia sama je. Sekejap cikgu pecahkan nak bagi nampak. Okey, 16V ni kan. Ni kita ambil ni. 8 darab dengan tu 24 UV lah kan, ataupun VU, mana-mana lah. Okey, sebelah sini pun samalah. Kan? Dapat sama juga 24 UV. Jadi sebabkan dia sama kan? Dia sama, jadi jawapan akhir kita tulis satu je lah. Sebab penyebut dia dah sama, 24 UV. VU ke UV kan? Ikut ABC lah. Okey, 16V tak boleh tolak dengan 3U sebab penyebut tak sama kan? Jadi salin balik je lah. 16V tolak 3U. Okey, so kalau rasa kaedah butterfly lebih mudah, guna kaedah butterfly. Cuma kaedah butterfly ni kalau dua penyebut okey. Kalau tiga penyebut dia jadi pening. Tiga penyebut. Bukan tiga penyebut. Tiga pecahan. Ni dua pecahan boleh lagi. Ni kenapa bunyi cerai ni? Cikgu punya ni cikgu punya ni ke? Sekejap check dulu. Betul lah, cikgu punya wire ni. Okey dah boleh Okey, kalau boleh mari kita pergi soalan seterusnya. Okey. Nampaknya kita kat sini pecahan kita banyaknya apa nama tu? 2 sahaja kan pecahan dia. Jadi boleh guna butterfly lah kalau kamu selesa dengan butterfly. Okey, kita tengok sini 12 dengan 4. Okey. 12 dengan 4 penyebut tak sama. Ada huruf tak kat sini? Tak ada huruf. Selamat Hari Raya lah tak ada huruf. Kita hanya perlu fikirkan 4 ni lah. 4 ni darab berapa dapat 12? Ada tak? Kalau tak ada, barulah aku pergi dengan kau pergi aku. Ada yang Syirah kata. Okey, so 4 darab dengan 3. So darab dengan 3. Darab dengan 3. So makna atas pun kena darab dengan 3. So 5U. Okey, tambah dengan 3 darab U, 3U lah. Bawah dia dah sama kan? 4 darab 3, 12. Hanya satu saja. Okey, kat sini nampak penyebutnya penyebutnya sama. Okey, penyebut sama. So apabila penyebut sama, kita boleh tambah. So 5U tambah 3U dapat 8U. Per dengan 12. Okey. Boleh ikut Okey, adakah ini jawapan terakhir kita? Ataupun bagaimana? Sebab ni dah single kan? Tak katanya. Ya. Sebab ni dah habis. Okey, kena kecilkan. Ya betul. Ya betul. Sebab okey, apa maksud 8U?
Okay, kita boleh letak macam ni bagi kamu nampak lebih jelas. 8U ni bermaksud 8 didarabkan dengan U. Masa di tingkatan 1 kita belajar. So bawah adalah 12. Jadi sekarang kita dah boleh kecilkan ni. Okay, ni 8 ni sifar 4 lah. Dapat 2. 2 darab 4, 8. Ni dapat 2 darab 3. Jadi jawapan akhir kita sepatutnya adalah 2U per dengan 3. Kita kena permudahkan. Kena kecilkan lah. Kalau bahasa kita baik kecilkan kan. Kecilkan. Sebab dia adalah pecahan. Okey, dia adalah pecahan. Jawapan mesti dalam bentuk termudah, terkecil. Okey, clear? Masih lagi boleh ikut belum berasap lagi? Siapa yang dah berasap dah? Tahu berasap? Okey. Nampak dia sesi apa? Dia tulis apa? Boleh. Lepas tu ada I 2 kali. Tahu lah tu. Maksudnya boleh. Okey. Alright. Soalan seterusnya. Belum terbakar lagi ni. Boleh lagi. Okey. Itu cikgu cuba perlahan-lahankan sedikit ya. Supaya kadar kebakaran exhaust baru nak start. Okey lah tu. Exhaust baru nak start. Okey. Okey. Dia kalau yang nak terbakar tu yang kita risau tu kan. Dia kalau yang 5 faktor tu kamu dah okey, yang ni dia akan cepat sikit dah nak dapat tangkap. Okey. So kita tengok dekat sini. Adakah nombor dia dah sama? Okey, nombor tak sama. Okey, jadi ada tak 6 darab berapa dapat 9? Pun tak ada. So yang ni kita kena darab silang lah kejap lagi ni. Okey, kawan ni ada P kuasa 2. Kawan ni pun ada P tapi P dia 1 je. Kan? So macam mana nak buat ni? Okey, kawan ni ada Q. Kan. Ya, tapi kalau kita pakai ni 6 darab berapa dapat 9 tak ada kan. Jadi kita kena apa nama, sama ada darab silang ataupun cari yang serupa lah, yang serupa dengan dia. Macam cakap tadi tu kan. Sebab kalau sini 6 darab 3, 6 darab 3 sini dapat 18, tak dapat 9. Jadi maknanya dia tak ada sifar sepunya. Jadi bila tak ada sifar sepunya tu kita kena darab supaya dapat satu nombor yang sepunya jugalah. Okey, kejap lagi So Q kawan ni ada, kawan ni tak ada. So kita tahu bahawa Q ni nak kena pergi sana. Tu cara dia. Kan? Q ni tak ada. P kawan ni ada 2, kawan ni ada 1. So nanti P sebelah sini kena datang 1. Okey. Alamak cikgu, peninglah cikgu. Okey. Dekat sini kita pecahkan dia dulu. Okey, ni boleh pecahkan dia. 4 bawah 9. Okey, darab P darab P. Tolak sini 1/6 darab P darab Q. Senang cerita. Kembangkan dia macam ni. Jadi kita compare apple dengan apple. Okey. Sekarang ni kawan ni ada 9. Ni 6. Tak sama. Okey, so 9 dengan 6 ni dekat mana dia jumpa yang sama? Okey. So 6, 12, 18. Ini faktor sepunya lah ni. Faktor sepunya terbesar dia. Okey, ni kalau kita guna kaedah senarai. 24. Okey, kalau 9, 9, 18. Nampak dekat sini ada 18. So faktor sepunya dia adalah 18. Ni guna kaedah senarai. Kalau kamu nak kena kaedah bahagi berulang pun boleh. Okey. So 18. Jadi 6 tu nak pergi 18 berapa kali dia jadi tu? 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali lah. Okey, ni 1, ni 2, ni 3. 3 kali. So maknanya sini 6 darabkan dengan 3. Okey, 9 nak jadi 18, 1 kali, 2 kali. Okey, 2 kali je. So 9 darabkan 2. Selesai. Sekarang kita nak selesaikan yang ni pula. P. Kawan ni ada 2 P, kawan ni ada 1 P saja. Okey, bermakna dekat sini kena darab juga dengan P lah. Supaya dua-dua ada P. Okey, kawan ni ada 2 P kan, nampak ni, darab P, darab P. Okey ni darab P kan. Jadi kawan ni ada 1 je. Jadi kita darabkan sekali 1 lagi. Baru dia akan dapat 2 P yang sama. Okey, kemudian yang sebelah sini dia ada Q. Kawan ni tak ada Q. Darab dengan Q. Okey, darab dengan Q. Sekarang dah sama. So apa yang kita darab kat sini?
Yang sebelah sini kita telah mendarabkan dia dengan 2 dan juga Q. Jadi maksudnya 2Q lah. Atas kena darabkan dengan, atas ni darabkan dengan 2Q lah. Okay, sebab kita tambah tadi 2 dengan Q. Jadi darabkan dengan 2Q. Okay, sebelah sana kita tambah apa? Kita tambah iaitu 3 dengan P. Jadi atas darabkan dengan 3P. Okay, boleh kita kembangkan dia. So 4 darab dengan 2, 8. So 8Q lah. Okay, nampak single kan? Satu ni single. Jadi tak payah buat kurung, tak payah kurung dia. Okay, terus kita masukkan dia punya nilai terus. Okay, so negatif 1 darabkan dengan negatif pula. 1 darab 3P darab 3, dapat 3P lah. Okay, bawah kita dah sama sebenarnya. Okay, yang bawah dia apa kita dapat? Okay, 18. Okay, 18. Lepas tu P kuasa 2. P ada 2 kali kan? So, P kuasa 2 lah. P dah ada 2 kali. Q. Jadi 8Q tak boleh tolak dengan 3P. Okey, maka inilah jawapan terakhir kita. Okey, 8Q tak boleh tolak dengan 3P. Sebutan tak sama. Okey. Penyebut pula sebutan dia ni 8Q tu 3P. So tak sama, tak boleh tolak. So inilah jawapan terakhir kita. Tak payah kecilkan huruf tu ke? Bagus soalan dia tu. Kenapa kat sini tak boleh kecilkan? Baguslah hari ni banyak soalan cikgu suka betul lah kalau bertanya-tanya ni kan. Kenapa soalan ni tak boleh kecilkan? Tadi boleh. Kan mana dia? Mana dia ni? Tadi ni bukan yang ni. Mana ni soalan ni hilang ni tak boleh. Mana tadi yang kita boleh? Ni sebelah dia ni. Yang ni boleh. Kan? Kenapa yang ni tak boleh cikgu? Sebab dia memang bersatu, tak boleh pisahkan. Siapa yang bersatu? Yang atas ke yang bawah? Yang bawah. Boleh. Kalau dia bersatu boleh. Sebenarnya yang mengganggu ni bukan yang bawah tu. Ya, betul Aisyah. Kita alamak tepuk bateri pula habis kan. Okay, baru tengah charge. Maklumlah cikgu kelas daripada pagi. Ni sampai kejap yang korang. Lepas tu kata 3 sampai ke malam. Sabar je lah. Okay, so kenapa tak boleh kita permudahkan ni? Bukan sebab kat bawah tu dia bersatu. Dia maksudnya dia bergabung. Bukan. Dia boleh dipermudahkan. Pengacau dia adalah simbol atas tu. Iaitu simbol tolak. Ya. Pengganggu dia. Kenapa kita tak boleh permudahkan? Sebab ada ni. Ada negatif ni. Tak kisahlah negatif atau positif. Asalkan dia ada simbol, tak boleh. Tak kisah simbol tu kat atas atau kat bawah. Dalam contoh kita yang pertama tadi. Dalam soalan kedua ni. Mana dia soalan kedua? Nampak tak? Ini kan kita tak boleh permudahkan juga sebab apa? Ni samalah. Atas ni ada UV kan? Bawah pun ada UV. Tapi kita tak boleh permudahkan. Jangan pula kita pergi potong. Ni kan? Kejap ni kan? Ni. Mana nak contoh ni kan? Ni U. Kau pada U, aku potong kau. Ni ada V. Kau pada putih, aku potong kau. Tak boleh potong sebab ada pengganggu kat sini. Nampak ni? Begitu juga kalau penyebut dia yang ada operasi. Okey, macam soalan mana yang ada operasi Maksudnya dia ada pengganggu kat bawah dia. Jadi kita tak boleh potong. Tak jumpa lagi. Nanti kalau jumpa kita tengok. Okey. So dalam kes kita ni tak boleh. Ini tak boleh. Macam mana yang boleh? Contoh yang boleh macam ni. Okey. 8 tambah dengan 3. Katakanlah cikgu tukar soalan ni kan. Katalah kita dapat sini 12 PQ. Contoh nak bagi sampak. Okey. Lepas tu bawah adalah 18 P kuasa 2Q. Yang ini boleh. Nampak atas tak ada simbol, bawah tak ada simbol. Yang ini boleh. Kenapa boleh? Kita kembangkan dia. So 12 darab dengan P darab dengan Q. Ini adalah soalan tingkatan 1. Okey, 18 darab dengan P darab dengan P darab dengan Q. Mesti korang dah macam, oh yelah pernah belajar kat tingkatan 1 kan, memori dia datang balik. Okey, biasanya kat otak kita ni dia ada 3 layer. Ada cerita pasal otak lah pula kan. Dia ada 3 layer. Current memory,
Lepas tu short term memory, long term memory. So benda-benda yang lama tu kat long term memory. Jadi kan biasa kan kalau kau kita nak teringat cerita-cerita lama kau macam ni. Mata kau akan naik atas kan macam kat mana ya? Tu kat long term memory tu dia tengah nak keluar, lambat sikit. Kalau short term tu macam benda baru-baru kau belajar tu dia kat depan, dia cepat ingat. Okey, ni kira long term lah. Tahun lepas punya belajar kan. Okey, tapi dia akan datang lah. Okey, so bila dah pecahkan macam ni, kita boleh potong lah P1, P bawah pun boleh potong 1. Okey, Q ni pun boleh potong 1 ke atas, ni boleh potong 1 ke atas. 12 dengan 18 boleh kecilkan, ni dapat 2, ni dapat 3. So, soalan ni kalau kita permudahkan, kita akan dapat 2/3. Atas tinggal siapa? Atas dah tak ada siapa-siapa kan. So 2/3 2 je lah. Ke bawah akan jadi P kan. Tinggal P kan. So bawah jadi P. Ni boleh lah macam ni. Cikgu P ni siapa punya? P ni 3 punya. Dia tak boleh letak tengah-tengah Simple je letak tengah-tengah. Kan dia kata alah gaduh lah, bagilah. Tak boleh. Okay. 2 bahagikan 3P tetap juga sama bentuk dia. Clear So selagi mana ada pengganggu, kamu jangan permudahkan dia. Kalau tak memang habislah. Okey clear ni cikgu tutup kita tutup padam. Ni tak ada kaitan dengan soalan ni. Okey alright. So kita pergi soalan seterusnya. Dekat sini kita dah nampak. Okey, dekat sini kita akan ada pengganggu dia. Okey, kita punya bawah jawapan kita tu nanti ada pengganggu dia. Dia ada operasi kat bawah dia. Simbol ada simbol. Okey. So dekat sini sama ke tak sama? Tak sama kan? Tak sama. Jadi kita kena darab. Darab bagi samalah. Okey. So siapa yang tak sama kat sini? Yang tak sama kat sini. Yang ini kalau guna butterfly lagi lebih jelas lah. Okey. Ni. Yang sini. Okey. So dia tak sama kan? Kawan dia ada M je. So dia tak ada apa kat situ. Dia tak ada 2. Dia tak ada 2. Dengan satu lagi dia tak ada apa? Dia tak ada N. So dia tak ada 2 ni. Okey. Tetapi nampak ada pengganggu dekat situ. Ada pengganggu. Okey, nampak ni pengganggu ni. Ada pengganggu. So, apa yang kita nak kena buat kat situ? Kena pindahkan negatif 2N. Okey, negatif 2N. Kalau kita ambil negatif 2N, darabkan negatif 2N kat situ, nanti dia jadi okey, sebab nak faktor pun tak boleh kan. M pun tak boleh buat keluar kat luar. Jadi kita kena darab silang lah ni. Okey, sebab kita tak boleh darabkan negatif 2N tau. Kalau kamu ambil M tu, darabkan dengan negatif 2N, dia tak akan dapat sama bentuk macam ni. Dia tak dapat bentuk macam tu. Okey, contoh kan. Sebab itu ada kawan kata, kita pindahkan negatif 2N kan. So, kalau kita pindahkan negatif 2N, kita macam ni. Negatif 2N, kita darabkan. So, kita akan dapat sini adalah negatif 2MN. Sedangkan penyebut kita sekarang adalah 2M tolak N. So, dia tak sama. Betul? Dia tak sama. Jadi, bila dia tak sama, apa kita buat? Yang untuk kes yang macam ni, kamu darab pindah semua. Okey? Darab pindah semua. Apa tu cikgu? Darab pindah semua. Pindah semua terus. Contohnya apa? Kau sini sebab dah tak sama ni, kita tak boleh pindah macam tu. Yang ini sebab ada pengganggu ni, dapat negatif ni yang mengganggu. Jadi tak boleh pindah seorang-seorang. Kau kena pindah semua. Pergi sini. Yang ini kau datang sini. Dia sama macam tadi. Sebab negatif tu yang mengganggu. Okey, bermakna dekat sini, yang ini kita darabkan dengan M. Yang sebelah sini kita darabkan dengan 2M tolak dengan N. So atas pun samalah. Atas kena darabkan dengan 2M tolak dengan N. Sini darab dengan M. Okey. Ataupun kamu boleh guna kaedah butterfly. Okey, kalau guna kaedah butterfly pun sama. Okey, dia akan macam ni kan. Sama je. Okey. Darab dululah kan. Ni ke sini. Okey. Kuning macam sakit mata pula tengok. Okey, tak apa, darab macam biasa. Cikgu dapat kuasa 2. Tak apalah, dapat kuasa 2 pun dapatlah kuasa 2 kan. Okey, so kalau kita darab ni, bawah dia kita sekarang akan jadi macam ni, betul? M 2M tolak N. Betul? Dia cikgu tak darab dalam lagi ni, cikgu tak kembangkan dia, cikgu tinggal macam tu je. Okey, ni kalau kamu kembangkan, memang kamu akan dapat kuasa 2. Tadi ada kawan tanya tu. Okey, so M darab dengan 2M, memang kamu akan dapat macam ni, 2M kuasa 2.
Lepas tu kamu darabkan ni, kamu akan dapat negatif MN. Ni kalau kita kembangkan. Okey. Kalau tak kembang, biar macam itulah. Kan? Sebab ni jawapan dalam bentuk pemfaktoran dah. Dah faktor dah. Okey, tak kisah. Kalau kamu kuasa 2 dia pun tak apa. Okey, cikgu tak nak kembangkan dulu. Tak nak banyak kerja dulu. Relax dulu. Kita selesaikan atas pula. Okey, yang atas kita dapat 1 darabkan dengan M. Okey, 1 darabkan dengan M. M lah. Ni tak ada masalah. Dekat sini nampak. 4 nak darabkan dengan ni. Ni kan. Nak darab ni. Jadi, yang ni kita kena kurungkan dia. Okey, so 4 darabkan dengan 2. 4 darabkan dengan 2M, kita akan dapat 8M. Okey, so 4 darabkan dengan negatif N, so dapat negatif 4N. Okey, bila dah dapat macam ni, barulah kita keluarkan dia dalam bentuk permudakan. Okey, so bawah. Okey, ni cikgu tak kembang lagi bawah ni. Kan? Biar dulu tak apa. Nak kembang pun tak ada masalah. Okey. Okey, so ni M. Okey, positif dengan positif lah. Positif 8M. Positif, negatif kan. So negatif lagi, simbol tak sama. 4N. Dah sampai sini baru kita pemudahkan yang mana yang penyebut sama. So sini kita ada M. Sini ada 8M. Seolah macam 1 tambah dengan 8. Dapat 9 lah. So kita akan dapat sini 9 M tolak dengan 4N per dengan M 2M tolak N. Boleh cikgu macam ni? Boleh. Cikgu tak usik. Sebab apa cikgu tak usik kat bawah? Sebab kita tak boleh potong pun dengan atas. Kan? Biar ya duduk macam tu. Tak boleh potong sebab apa? Ada pengganggu. Bawah ada pengganggu, atas ada pengganggu. Okey. Tapi atau kalau kamu jawab yang cara kamu tadi tu, 2M kuasa 2 lah tolak dengan MN tu kan. Sama je, kamu tak boleh permudahkan lagi. Okey, sebab atas ada pengganggu ni. Ada pengganggu. Kecuali 9 dengan 4 ni boleh faktor. Barulah kita boleh clear. Kat sini tak boleh faktor lagi. 9 dengan 4 dah tak boleh faktor. Okey, bisa. Bisa lagi? Bisa lagi. Okey. Boleh setuju? Boleh hadam yang soalan 5 ni? Nak naik satu level lagi? Nak naik satu tangga lagi? Ni kira jawapan akhir kan? Ya, betul. Sebab dah tak boleh faktor, dah tak boleh kecilkan lagi dah. Tak boleh potong dah, semua tak boleh. Dia senang je kan. Kalau ada soalan melibatkan tolak kan, ada pengganggu ni, dia cepat sikit kita kira. Dia kalau tak ada pengganggu tu dia nak kena potong. Macam ni kan, ni yang tadi yang nombor 4 kan. Dia ada pengganggu kan. Jadi kerja kita cepat sikit, habis dah. Kan? Bila dia tak ada pengganggu ni, yang ni tak ada pengganggu kan. Kan panjang sikit nak kena potong-potong lagi kan. Biasa macam itulah. Okey, tapi biasanya memang dia akan bagi yang boleh potong lah. Even though yang ada pengganggu ni. Okay, kita tak jumpa lagi ni soalan yang dia pengganggu yang dia boleh potong. Sekarang ni belum jumpa lagi. Kejap lagi jumpa baru kita buat. Ya, ni kira dah jawapan akhir. Okey boleh faham Alhamdulillah. Okey, maka kita pergi kepada level yang seterusnya. Ini dia level yang mana kita boleh potong kita punya pengganggu. Okey, dekat sini dia bagi contoh untuk soalan bahagi. Okey, ingat untuk darab dan bahagi pecahan. Okey, untuk darab dan bahagi pecahan. Apa selalu kita buat? Contohnya 1/2 darab dengan 5/4. Apa kita buat biasanya? Darab macam biasa je lah kan. Dia tak payah pening kepala. 1 darab 5, 5. Kan? 2 darab dengan 4, 8. Inilah jawapan dia. Tapi kalau bahagi, apa kita selalu buat? Ya betul. Tukar simbol untuk bahagi. Betul lah tu. Contoh 1/2 bahagi dengan 5/4 kan? Contoh ni soalan yang lain lah. Okey. So, kita tukar simbol bahagi ni kepada darab. So, 1/2 kita darabkan dengan 4/5. Nampak tak? Tukar ni kepada darab, barulah kita akan potong. Ni potong 1, ni potong 2. Inilah sekejap lagi lah ni nak boleh potong lah ni. Sekarang baru kita nak boleh potong. Okey, yang tu je. Okey, untuk pecahan ni,
ingatlah pecahan yang kamu belajar dekat suara rendah, macam mana kamu buat tambah pecahan, macam mana kamu buat tolak pecahan, darab dan bahagi pecahan. Sama juga apply kat sini. Beza dia apa? Kat sini ada huruf tu je. Okey, sekarang kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama Soalan yang pertama ini kita cek dulu. Ni satu je cikgu, pecahan dah buat apa? Dia tak ada pun, dia bukan ada tambah atau tolak, ni dah buat apa ni? Dekat sini dia suruh apa sebenarnya? Kiranya darab dan bahagi boleh potong lah kan? Ya, betul. Memang boleh potong. Masa kita belajar darab pecahan dulu kan boleh potong. Bahagi kan terpotong kan? Tambah dengan tolak kita potong tak? Jarang kita potong kan? Kita samakan penyebut kan? Jadi samalah macam kes kita ni. Jadi konsep dia macam tu. Okey, dalam kes kita ni, tapi ni cikgu ni pecahan dia satu je cikgu. Macam mana ni? Dia tak ada pun tambah tolak kat sini cikgu. Apa kita nak buat ni? Kita tengok 6M tolak 8N ni. Okey, ni algebra kan? Boleh fakturkan tak ni? Tak. Okey. Dia tulis sini. Okey, hari ni cikgu belajar satu benda kan. Dah faham dah, seronok sikit. Okey. Dia kata tak payah buat apa 2 kali tu kan. So tak payah buat apa-apalah. Tak boleh. Kena buat. Okey, ada kat situ. Okey, apa hukum dia kat situ sebenarnya? Soalan ni silap cikgu. Amboi, sedap dia kata soalan ni silap. Sabar je lah. Boleh dia kata soalan ni silap. Banyak cantik kau. Soalan ni tak silap. Ada hukum dekat situ yang kita kena tengok. Kena kecikkan. Nak kecikkan macam mana ni? Boleh kecikkan macam ni. Potong ni 5, ini 3, ini 4. Boleh ke buat macam tu? Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Ni ada pengganggu kat situ. Ada tolak. Nampak ni? Okey, tak boleh potong terus. Memang betul kita nak kena kecilkan, tapi ni kau potong ni 5, kan? Kau potong guna sifir 2 kan? 6 bahagi 2 dapat 3, 8 bahagi 2 dapat 4. Kau pun dengan yakin. Dengan yakin jawapan kau 3M tolak dengan 4N per 5. Dengan yakinnya, maka kau dapat kosong kalau dalam perpisahan. Dapat kosong. Sebab apa? Ingat, kalau ada pengganggu ni tak boleh. Okey, tak boleh. So tak boleh macam tu So apa hukum kat situ? Kita tengok, kalau dah tak boleh nak permudahkan juga, kena tengok 5 jenis pemfakturan tadi. Ada tak salah satu yang boleh difakturkan kat sini? So kalau kita tengok sini boleh, iaitu 6 dengan 8, nombor dengan nombor. Ni kita fakturkan yang tu. Tu cikgu cakap tadi. Untuk topik hari ni kau kena tahu 5 pemfakturan tadi tu. So bawah dia 10, duk diam-diam. Okey, 6 dengan 8 boleh, iaitu sifir 2 lah kan. 2 darab 3, 2 darab 4, 8. Jadi kita buat keluar yang sama, iaitu sifir 2. Okey, ataupun kalau kamu nak buat pembahagian berulang pun bolehlah. 6M tolak dengan 8N kan. So bahagi 2 dapat 3M. Sini negatif 4N lah. Okey. So kita punya pemfakturan kita adalah 2. So 2. Lepas tu dalam ni, inilah pemfakturan yang ni kan. 3M tolak 4N. Panjang sikit lah. Dah faktur. Sekarang baru boleh potong. Potong. Sebab siapa yang tak ada pengganggu kat sini? Yang tak ada pengganggu kat sini adalah nombor 2. 2 dengan 10, betul. Dia tak terikat dengan siapa-siapa. Dia bebas. Yang 3M tolak N ni dia terikat kat sini. Dia tak boleh. Jadi 2 dengan 10 boleh potong. Potonglah. Korang kan suka potong-potong ni. So 2 darab 1, 2. Ini 2 darab 5. Potonglah 2 ni kan. So tinggal 1. Memandangkan 1 tak payah tulislah 1 kan. Jadi atas dia adalah 3M tolak dengan 4N lah. Yang itu je tinggal. So bawah dapat 5. So inilah jawapan kita. 3M tolak dengan 4N per 5. Boleh Ni dah nak masuk level nak potong.
So bila nak potong dia kena mahir faktor. Sebab soalan jawapan akhir dia itulah 3M tolak 4N per 5 itulah jawapan akhir dia. Dah tak boleh faktor dah, nak faktor macam mana lagi? Itu je. Okey. Okey. Dah tak boleh faktor dah. Itulah jawapan akhir dia. Dah tak boleh faktor dah. Okey, clear clear? Dia tak boleh faktor dah, jadi itulah jawapan dia. Okey, sebab apa cikgu salin terus ni? Sebenarnya kalau kamu tak nak salin terus ni boleh. Contoh cikgu padam ni dulu. Kan? Ni cikgu jenis suka tunjuk sini. Tapi kamu kan biasa potong macam ni kan? 2/1, 2/5. Okey. So, kan dapat 1. Lepas tu dalam 3M tolak 4N. Kan apa-apa darab 1 kan jawapan dia sama. Kan bawah dia 5 kan. Jadi cikgu tak tulislah macam tu. Okey, sebab dia darab dengan 1. Jadi terus tulis 3M tolak dengan 4N je lah. Okey, 3M tolak dengan 4N per dengan 5 terus. Okey, Aisyah kata saya makin faham. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah cikgu percaya kamu boleh faham. Nanti bila cikgu kamu top up lagi kat sekolah kan ataupun dalam PDPR, kamu kan bulan depan masuk sekolah kan. Anak cikgu dah start masuk sekolah dah. 1 hari bulan hari tu kan. Okey, so 3M tolak dengan 4N bahagi 5. Inilah jawapan akhir kita. Okey, 3M tolak 4N bahagi 5. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Hari ni tengok soalan je kan. Dekat sini. Nampak atas ada pengganggu, bawah ada pengganggu. Tak boleh faktor. Okey, tak boleh potong, sorry. Jadi kita kena faktorkan dulu. Boleh tak kat atas tu kita tengok nombor dengan nombor boleh faktorkan tak? Ada kuis tak? Itulah. Sekejap, kuis ada tak? Cik, nak kuis ke? Okey. Kuis menguji minda anda, cik. Wah. Okey, boleh je. Nak kuis boleh, kejap. Kalau kita sempat habis pemfaktoran pecahan ni, sedaplah sikit kita kalau kita nak buat soalan. Okey Alright, so kalau kat sini kita boleh faktorkan apa kat sini? Yang bawah memang dah tak boleh faktor dah sebab U tambah 2 kan. Nak faktor apa lagi? Tak boleh. Okey, nak faktorkan nombor dengan nombor pun tak boleh. Huruf dengan huruf pun tak boleh. 3 dengan 12. Maknanya tu nombor dengan nombor dengan nombor lah. Kawan kita tulis itu boleh faktorkan 3 dengan 12. Itu kita pakai step yang pertama iaitu nombor difaktorkan dengan nombor. Jadi sifir berapa ni? 3 dengan 12 mestilah sifir 3 kan. So buat keluar 3 lah kat luar. Okey, buka kurungan. Bila faktor biasa buka kurungan lah. So U kuasa 2. So tolak dengan 3 darab berapa 12? 3 darab 4. Okey, per dengan U tambah 2. Sampai level ni ada tak lagi yang boleh faktor? 3 tu dah single kan, tapi bawah tu U dengan 2 tak single. Tak ada katanya. Okey, ada jawapan lain? Cik. Adakah anda bersetuju? Inilah jawapan akhir kita. Setakat ni baru Aisyah dah bagi tuan. Dia kata tak ada. Okey. Bagaimana rakan yang lain? Ada lagi tak boleh faktorkan ataupun ini jawapan akhir kita? Kita dah faktorkan dah tadi. Nombor dengan nombor kan? Ada lagi tak? Cuba kamu kena darab masuk tak? Kalau kamu darab masuk, kamu darab balik, nanti jadi jawapan sama balik. Kamu kembangkan balik. Kalau kamu darab ni balik, 3 darab dengan U, dapat ni balik. U kuasa 2 dengan U bawah tu boleh faktorkan ke cikgu? Gak boleh. Okey, gak boleh. Okey, dia kata kat situ U kuasa 2 tambah 2 dengan atas ni boleh faktorkan. Tak boleh sebab tak sama. Okey. Jadi sebenarnya dekat sini kamu
terlepas pandang satu kaedah pemfaktoran. Okey, kita dah check nombor dengan nombor dah faktor. Huruf dengan huruf tak boleh faktor. Nampak dekat situ yang ketiga kuasa 2. Kuasa 2. Nampak kat sini. Okey. Tengok Macam tengok kalau kamu faktorkan ni sebab cikgu dah cepatkan laju. Kalau kamu bahagikan kaedah pemfaktoran kaedah apa tu bahagi berulang, kan kamu buat macam ni. 3U kuasa 2 jadi 12 kan. Okey, kamu pun faktor 3 buat keluar. Sini tinggal U kuasa 2, sini dapat 4 betul. Negatif 4. Dekat sini. Dekat sini nampak ada tinggal kuasa 2 kan. Makna kita akan guna kaedah yang ketiga, iaitu jadikan semua kuasa 2. Ini kalau pelajar yang baru masuk bulan ni, kat sini kaedah yang ketiga. Jadikan semua ni boleh dalam bentuk kuasa 2. Jadi U kuasa 2 dah dalam bentuk kuasa 2. Negatif 4 ni kita boleh jadikan dia dalam bentuk dalam bentuk kuasa 2, iaitu 2 kuasa 2. Tu dah bagi jawapan tu, betul lah tu. Nampak apabila semua dah kuasa 2, nampak yang ni pun dalam bentuk kuasa 2, ini pun dalam bentuk kuasa 2, selamat hari raya lah kita. Jadi buka 2 kurungan, masukkan U2 juga. Tengah-tengah dia masuk dia satu simbol tambah atau satu simbol tolak. Tak kisah mana-mana dulu simbol. So inilah pemfaktoran kita. Jadi pemfaktoran kita yang atas ni sebenarnya dan selepas yang ni adalah 3 ada 2 kurungan lah. So U tolak 2, U tambah 2. Okey. So garis dengan bawah U tambah 2. Okey. So sekarang dah boleh potong ke belum? Boleh potong. Siapa tadi tu? Aisyah Umairah tu, 4 tu kamu kena kuasa 2 kan dia. Bukan jadikan dia, bukan kita tambah dia kuasa 2 macam ni Bukan. Kita kena tukarkan 4 tu kepada kuasa 2. Tak apa. Silap tu tak apa. Belajar namanya. Terlepas pandang. Tak apa. Terlepas pandang tak apa. Jangan pandang belakang. Tu tiap-tiap hantu keluar. Okey. So, sekarang dah boleh potong. Siapa yang boleh potong? Kita potong yang sama. Okey, ni ada pengganggu kan? U tambah 2. Atas pun ada yang sama macam dia. Yang pengganggu juga yang sama. Kau potong terus. Sap macam tu. Okey, dah mula panas kan? Enjin dah start panas. Yang tinggal tu lah jawapan dia. Okey, ni potongkan dapat 1. Dia macam bahagi, bernombor yang sama, bahagi yang sama dapat 1. Tapi tak payahlah. So, tak ada lah. Maknanya kat bawah dah tak ada lah. So, jawapan akhir kita apa? Jawapan akhir kita tinggal 3 U tolak 2 lah. Tak payah kembang pun tak apa. Biar je macam tu. Okey, so jawapan akhir kita je betul lah. 3 buka kurungan U tolak 2. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dapatlah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Okey, boleh ikut. Boleh lagi. Eja boleh pun dah macam jam dah tu. Eja boleh kan. Okey, Rais. Okey, internet okey Rais. Okey, insyaAllah boleh. Okey, cantik. Alright, so kita tengok satu soalan lagi. Okey, sekejap cikgu sementara tu akan cari quiz. Itu dia. Masak masaknya. Ni darab. Okey, so kita boleh ni lah. Kita kena check satu-satu. Ini soalan dalam meletup. Okey, ni agak meletup sikit lah. Sebab apa? Kita kena check satu-satu kat sini. Memang dia bagi kerja betul lah dia ni bagi kerja ni. Ini kita kena check setiap satu ni. Maksudnya apa? Boleh tak setiap satu ni, tengok cikgu letak warna berbeza kan? Boleh tak difakturkan? Warna tak berbeza sama pula. Ini memang meletup. Tapi kalau tengok cerita meletup kat TV seronok kan? Cerita artis. Yang ini meletup lain. Okey. Kita check yang biru dulu. Okey, yang biru boleh fakturkan tak? Yang ni dulu. Kita check satu dulu Yang ni dulu. Boleh tak difakturkan?
Ini terseksa cikgu. Terseksa. Macam mana lagu tu? Kan ada sebut pasal terseksa tu kan. Tak boleh, tak apa. Mari kita keluar daripada kesasaraan ini. Okey, so 2E tambah F. Tak boleh faktor, tak apa. Tak boleh, tak apa. Okey, no problem. Okey. Tengok bawah dia pula. 8E tolak 2E kuasa 2. Boleh faktorkan ke tak boleh? Kita buat yang kuning pula. Agak-agak boleh faktor tak? Boleh katanya. Boleh, terus kau buat pembahagian berulang tu. Tak payah pening-pening kepala. Okay, so 8E. Okay, lepas tu negatif 2E kuasa 2. Okay, kita pencet lah siapa yang boleh kita fakturkan kat situ. So, ada 5 kan? Cek satu-satu lah. Sebab tu cikgu kata ni label akhir. Kalau kamu boleh jawab soalan ni, soalan macam pecahan ni, 5 pemfakturan tu sebenarnya kamu dah mahir. Itu je. Okey, so kat sini kita boleh fakturkan nombor nombor dengan nombor huruf kuasa 2. Okey. So kita fakturkan nombor dululah kan. Okey, so faktur dulu yang ni. So kita fakturkan buat keluar 2 lah. So sini dapat 2 darab 4 lah 8. So E jangan usik dulu. Kalau kita kena kaedah berulang ni kita bahagi satu-satu. Ni dah habislah. Kan negatif 1 lah kan ataupun negatif E lah. E kuasa 2. Okay, sekarang baru kita fakturkan huruf dia pula. Okey, huruf dia E kat sini. Ni ada E kuasa 2. Okey, boleh buat keluar lah. Buat keluar 1 E kat luar. Okey, so tinggal sini 4 lah. E dah tak ada. Sini dah buat keluar 1 E. Tinggal negatif E. Jadi sekarang kita dah fakturkan dia lah. Okey, apakah pemfakturan kita? Ini dengan ini kan. So 2E. Okey, buka kurungan, masuk dalam 4 tolak dengan E. Ni. Okey, clear Yang ni boleh kita check pula yang ketiga. Kan nampak kan kena buat satu-satu. So 3. Buat pula kat sini. Ting kan. So 4E tolak dengan E kuasa 2. Boleh pakai apa kat situ boleh huruf dengan huruf kan. So bahagikan huruf dengan huruf. So nombor tak boleh. So ni cikgu tak tunjuk kaedah bahagian bulang lah. Kamu boleh bahagi kaedah bulang. Ni cikgu kira terus. So kita buat keluar E lah kat luar kan. Buat keluar E kat luar Kena tulis E dululah. Dah buat keluar E kat luar. Okay. So buat keluar E. So kat dalam tinggal 4 tolak E. Nampak dah ada dah kawan nak kena potong. Dah ada kawan nak kena potong kejap lagi kan. Okey, yang bawah. Yang bawah kita boleh potong dengan siapa? 2 nombor tak boleh. Okey, F boleh buat keluar. So buat keluar F. Okey, kamu kena buat bahagian berulang lah. Kalau kamu tak boleh, kamu buat bahagian berulang tu. Okey, so ni 2E. Tambah dengan F. Nampak tak ada orang nak kena potong dah. Ada sama kan. Mana yang sama itulah kita potong dia. Okey. Okey, mana yang sama itulah kita boleh potong dia. Nampak tak? Semua kerja kita kena buat kat sini. Ni nombor 4. Okey, bila kita dah check semua dah dalam yang mana tak boleh faktur salin balik, yang boleh faktur kita dah faktur, baru kita potong. Okey, so kita tengok mana yang sama. Kita dapati dekat sini. Okey, ada yang sama iaitu 2E tambah F. Ni potong terus. Dengan siapa? Potongan 2E tambah F lah. Macam tu. Ni kalau letak kurungan pun boleh. Okey, tak ada masalah lah. Okey. Okey, lagi 4E, 4 tolak E. Potong lagi. Crop sini. Crop sini. Habis. Semua dah kena potong. Kan? Jadi, yang tinggal nak buat apa? Okey, kita tengok kat sini. Yang tinggal ni, okey. Yang tinggal ni, atas tinggal huruf E je kan. Atas tinggal huruf E seketul kat situ. Darabkanlah yang tinggal kan. So, E. Atas sebabkan ni potong ni sebenarnya 1 kan. 1 darab E, E lah kan. Okey. 2E darab F dapat 2E. 2EF. Betul? 2EF. Okey. Nampak dah berasap keluar kat situ. Okey. 2EF. Boleh pemudahkan lagi tak ni? 2EF kejap 2EF.
E tu tenggelam pula. 2 E F. Okey. Kita nampak kat situ atas ada E, bawah ada E. Okey. Atas ada E, bawah ada E. Okey. So, sebenarnya dekat atas ni, kenapa cikgu tak tunjuk? Sebenarnya boleh potong terus kat sini. E1, kat sini pun ada E kan? Potong E. Boleh. Cuma cikgu nak bagi nampak lebih jelas, kita buat satu-satu kan? So, ni E, bawah ni sebenarnya macam ni maksud dia. 2 darab dengan E darab dengan F. Jadi, huruf yang sama kita potong. Itu maksud dia. So, jawapan kita apa? Jawapan kita apa? Cuba kamu bagi type kat cikgu. Okay, kita dah potong-potong ni. Jawapan kita apa? Dekat sini memang akan menjerat. Okey. Okey, semua dah bagi jawapan. Raif dah bagi. Okey. Ini semua menjerat you all. Okey, siapa lagi bagi jawapan? Cepat. Bagi jawapan dulu. Okey, Awatir dah bagi. Okey, Aisyah. Okey, lain. Apakah jawapan kita kat sini? E per 2F. Okey, Aisyah, kita dah potong dah E tu. E dah potong kan? Okey. E kita dah potong kat situ tau. So, kita dah tak ada kan? 1, 2, apa tu? 1, 2 per F. 1, 2 per F. E per 2F. E 2 per F. Salah. dia tulis pun cikgu pening nak baca. Okey. Ya. Akhirnya Nurul Aisyah buat comeback. Okey. Betul lah jawapan dia. 1 per 2, 2F. Kat sini ramai pelajar akan buat apa? Buat salah, iaitu dia tulis jawapan dia 2F. Tak boleh, ni kan pecahan. Bila kamu potong E dengan E kan dapat 1. Ni 1 kan. 2 darab 1, 2 darab F, 2F. Dekat situ yang jerat ramai orang. Ingat kamu potong-potong ni sebenarnya semua satu ni. Ni 1, ini 1, ini 1. Maksudnya apa? Benda yang sama kan? Contoh kan 5 kan kamu bahagi dengan 5. Kan dapat jawapannya 1. Dia sebenarnya 1 bahagi 1 lah, dapat jawapannya 1. Seolah macam tu. Tapi bila dia 1, tak payah tulis lah sebab jawapan dia sama saja. Cuma bila kat atas ni zanjerat ni. Okey, yang ni kan potong E dah habis lah kita potong E ni. Jadi jawapan kita kat sini bukan kosong tau. 1. Kat bawah ni pun sebenarnya jawapan dia bukan kosong, dia 1. Tapi 1 ni kalau darab dia jawapan dia sama je kan. 2 dan 1 darab F, dapat 2F. Tapi kalau dia kat atas, dia membawa makna lah. Okey. Sebab kalau dia dekat bawah tak apa. Contoh soalan cikgu buat terbalik kan. Cikgu buat macam ni. 2 EF per dengan E. Kamu pun potong ni. Ni potong ni. Kamu terus jawapan kamu 2F. Ni tak apa. Betul jawapan dia sebab apa? Kalau ni 1, ni dah potong 1 kan? 2 darab 1, 2 darab dengan F, 2F. 2 bahagi 2F bahagi 1 kan dapat 2F. Jadi kita tak tulislah 2 per 1. 2F per 1, kita tulis 2F sahaja. Tu maksud dia. Boleh. Berasap sikit lah belajar hari ni kan. Dahsyat ni belajar hari ni. Dahsyat. Okey. Begitulah soalan 4 dan soalan 5 kamu kena faktorkan. Okey. Soalan 4 dengan 5 ni kamu kena semak pun faktoran macam tadi. Okey. Ni cikgu bulatkan ni kan. Itulah kau punya homework kau. Okey. Kau cubalah buat. Ikut step dia tu Ni 4 dengan 5. Okey. Sebab ni soalan darab. Okey. Sekarang kita nak tengok satu lagi, iaitu bahagi. Okey, cikgu kalau boleh nak habiskan topik ni kan. Tak sabar nak masuk topik baru. Tapi ni yang paling penting kat sini. Jadi cikgu ajar perlahan-lahan hari ni lah. Okey, untuk bahagi macam biasa, kau tak boleh terus faktorkan dia lah. Kau tukar dulu. Okey, kau tukar dulu kepada darab. Kamu tukar dulu kepada darab. Okey. So 10K. Okey, kat sini nampak bawah ni kan, sebenarnya nampak ni dah ada suruh faktor lah ni. Ni gunakan faktor yang ni menggunakan faktor yang keempat. Okey, ni menggunakan faktor yang keempat. K kuasa 2 tambah 6K tambah 5. Ini kaedah yang keempat. Jadi kaedah keempat kau guna saja kalkulator. Biasanya kaedah yang keempat ni dia ada 3
Dia kuasa 2, lepas tu dia ada huruf kat tengah dia, kat ujung ada nombor. Itu biasanya kita akan guna perfaktoran yang ketiga. Jadi kamu terus tekan dia kalkulator kamu tadi tu. Okey, pergi dekat equation 1, pilih degree. Okey, macam biasalah, masukkan K tu 1, B dia 6, C dia 5. Okey, nampak dia bagi jawapan tu kan? X sama dengan 1, X sama dengan negatif 5. Sorry, X sama dengan negatif 1 dengan X sama dengan negatif 5 kan? Jadi, kamu buka kurungan kat bawah ni. Okey, buka kurungan ni 2 lah. Jangan masukkan X, masukkan K. Sebab sini K. So, tadi negatif 1 jadi positif 1. Negatif 5 jadi positif 5. Tukar simbol sahaja. Okey. Dah siap yang pertama, baru kita buat yang kedua. Sebab yang kedua ni nampak macam dia tak boleh fakturkan. Okey, jadi ke atas akan ada, terbalikkanlah. Ni naik ke atas, kawan ni turun kat bawah. So, kita dapat sini K tambah 5. Okey, ni kita boleh tak kurung lah, senang nak bagi sama dengan kawan sebelah tu. So, 5 tak sab pun tak apa H K kuasa 2. Jadi nampak ada yang sama kan? Yang sama kita korbankan dia. Serap sini, serap sini. Okey, clear Okey, jadi mana lagi yang sama? Oh, ni ada 5. Ini 10. Boleh korbankan 5 darab 1. Sini 5 darab 2. So atas tinggal 2 lah. Okey, atas tinggal 2. Bawah bawah kita tengoklah apa yang ada. Kita ada K tambah 1. Lepas tu dengan HK kuasa 2. Betul. Oh, tu 10K. Okey, cikgu tak perasan Okey, 10 tu ada 10K. Padahal ni salah. Belum habis lagi kerja kita. Kat sini ada 10K. Ni ada huruf K ni. Okey. Dia ada huruf K kat situ. Jadi K tu kita kena potong lah. Okey. K tu kita tak boleh potong dengan K tambah 1. Tak boleh. Sebab ada, K tambah 1 ni ada pengganggu. Okey. So, kita boleh potong dengan K yang tak ada pengganggu. Sinilah. Okey. Kalau tak nak potong dulu pun boleh. Tulis je balik. 2. Okey. Kalau dah banyak sangat potong kan pening. So, tulis 2 balik. 2 apa? 2K. Bawah kita tulis je. K tambah 1. Kemudian sini. Tak payah kurungan lah ni. Sebab dia tak ada operasi. H. Okey. H. K kuasa 2. Okey. Dekat sini baru kita boleh pemudahkan. Nak bagi nampak jelas lah. Macam mana kita pemudahkan. 2K itu bermaksudnya 2 darab K kan. So 2 darab K. Bawah K tambah 1. Okey, tak payah usik ni. Yang ini kan kita boleh kembangkan dia. H darab dengan K darabkan dengan K. Jadi K itu kita boleh potong. Pap sini. Pap sini. Okey, so jawapan akhir kita yang tinggal adalah 2 per dengan K tambah 1. Lepas tu kat luar ada HK lah. Tak kisahlah kamu letak HK dulu pun boleh. Boleh ikut? Boleh ikut? Ni bahagi boleh ikut? Boleh, okey. Okey. Beza dia sikit je lah. Beza dia pada simbol tu. Tukar dulu. Humairah. Wah. Setakat ni dia nombor 1 lah. Kan? Dia salah satu soalan je ni. Dahsyat Humairah ni. Okey. Soalan apa yang dia salah? Okey. Tapi kebanyakannya cikgu tengok kat sini. Soalan-soalan kembangan pun dah lupa. Masya Allah. Masya Allah. Kena banyak ulang kaji balik hati-hati. Banyak yang salah kat situ. Okey, siapa yang dah habis tu kejap Kita bagi ruang pada rakan kita jawab sekejap.
Okey, kalau cikgu tengok sini berdasarkan analisis ni, maksudnya topik awal-awal tu dah mula lupa kan. Maksudnya dah masuk kat long term dah. Kena cepat-cepat buat keluar dia ke depan. Okey, so cara macam mana? Cara dia adalah kamu buat latihan yang cikgu sekolah kamu bagi kan. Topik-topik ni kamu ulang. Okey, sebab dalam kelas cikgu jarang bagi latihan banyak. Okey. Untuk kamu perkukuhkan kembangan, cikgu tengok ramai yang salah kembangan situ. Okey, adakah semua dah habis? Rais dah habis, Rais? Ke tengah kira lagi? Sebab cikgu tengok macam belum habis lagi kat sini. Okey. Line slow katanya. Okey, tak apa. Alright. So, kita cikgu end dulu game ni. Okey. Okey, so kita ada top 3 kita. Okey, top 3 kita. Okey. Kejap Oh, Aisyah ni dia salah satu saja kan. Okey, Putri salah 2. Awatif salah 3. Okey. Oh, ada 2 orang yang betul pemfaktoran yang tadi tu. Okey, pemfaktoran melibatkan darab tu kan. So, kita bagi bonus lah kat dia orang ni kan, cik. 1, 2, 3, 4. Okey, so kita bagi ni dulu, chop-chop dulu. Okey. Chop-chop, jangan lupa chop-chop. Okey. So, untuk hari ini, okey, cikgu bagi chop dia, okey, 3. Okey, so masing-masing chop dekat kamu punya tu 3. Okey, chop dekat kamu punya borang chop tu lah. Okey. Untuk pelajar baru, chop-chop tu apa kan? Nanti tengok kat dalam grup dia ada satu, kalau baru masuk mesti dia tak ada benda tu kan. So nanti cikgu repost balik lah kat dalam grup. Okey. So dia ada yang borang untuk chop-chop tu. Jadi kamu chop. Kalau cikgu kata hari 3 chop, kamu chop 3 chop lah. Maksudnya macam tu. Okey. Chop ni untuk apa? Untuk kamu claim lah kan. Adalah hadiah tapi taklah gempak sangat hadiah sebagai orang kata apa, tanda semangat untuk kamu belajar kan. Belajar online ni kan mencabar sikit. Okey. Baik, so kita tengok hasil kuisis tadi. Ni hasil dia. Nampak banyak merah tu. Kalau kita ni kalau exam final ni belum lulus lagi grup kita ni kan. Topik ni belum kita lulus lagi. Okey. So kalau tengok kembangan nampak ni, kembangan salah kan. Ni soalan kembangan nampak, kembangan. Ni faktor pemfaktoran. Ini boleh guna kalkulator je, okey. Ini pun boleh guna kalkulator. Sepatutnya boleh. Tapi cikgu rasa alian ni mungkin pelajar baru rasanya. Okey. Nanti tengok balik lah, okey. Nampak pemfaktoran ni. So kita bagi kepada Aisyah dulu. Cik Aisyah, okey. Okey, Nur Aisyah Umairah. Okey, kita tambah extra chop satu untuk dia. Okey. Kemudian kita bagi satu chop kepada mereka yang betul soalan pemfaktoran ni. Okey. Mereka yang betul kepada pemfaktoran ni, ada 2 orang yang betul kan. Okey, iaitu Aisyah Umairah sendiri, satu lagi chop untuk kamu, dan juga Alia Husna. Ni soalan yang dia baru belajar tadi dia betul. Maknanya yang lama-lama tu mungkin dia belum belajar lagi kan. Okey. Alright. Okey. So yang lain, jangan bersedih, usaha lagi minggu hadapan. Okey. So itu sajalah kelas kita untuk hari ini. Okey. Seperti biasa, kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya je direct dengan cikgu. Okey. WhatsApp saja cikgu, insya-Allah cikgu akan respon. Cuma lambat atau cepat tu bergantung pada waktu kamu tanya. Kalau waktu kamu tanya cikgu ada tengah ada kelas, cikgu respon lambat sikit lah. Okey. Jangan malu bertanya. Okey. Jangan malu bertanya. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak semua. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Bye-bye. Ya, sama-sama. Okey, sama-sama. Terima kasih.